Okey, baik. Soalan kita nampak. Dia orang boleh. Sebab tu, sebenarnya perancangan plan hari ni kat sini, live FB ni tambahan sebenarnya. Dia yang fokus kita kat sini. Kat mana tadi dah? Kat mana tadi? Digital currency. Okey. Jadi kata Rasulullah SAW, dia akan bawa segunung roti, dia akan bawa air dan sebagainya. Jadi ini konsep dia, nampak kan? Kita nak dapat, kena dapat izin dia. Nak makan kena izin dia. Nak minum kena izin dia. Nak tinggal rumah kena izin dia. Dan sebagainya. Hello, Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Salam, ya. Ustaz, minta maaf. Ustaz, start pukul berapa ya? Ni tengah start lah ni. Tengah. Okey, boleh saya pergi sekarang ya? Boleh. InsyaAllah. Assalamualaikum. Salam. Bye. Oh, ada juga yang tak tahu begini. Oh, saya baru ingat. Saya tak tengok nota Baik, jadi apa yang kita nak sebut di sini, 2021 secara ringkas. 2021 adalah dijangka oleh United Nations, macam mana saya sebut minggu lepas, adalah akan berlaku satu disaster yang besar. Dan apa yang kita nak sebut di sini, oleh kerana perkara itu disebut oleh mereka secara langsung, maka maknanya dia dah serius lah. Kalau tuan-tuan apa nak tengok, dalam harian Metro pun keluar berita ni. Dalam Sinar pun keluar. Berita tentang PBB mengumumkan 2021 akan bermulanya malapetaka cuaca secara yang paling besar. Ataupun bencana kemanusiaan paling besar. Diumumkan. Jadi, yang dia expect ialah akan berlaku dari sudut pandemik akan berkembang. Lockdown akan berkembang. Ekonomi akan jatuh. Kemudian pada masa yang sama dia expect ialah dari sudut cuaca. Cuaca ni dia akan menjejaskan banyak benda. Bayangkan seluruh dunia ataupun katalah satu Malaysia, tak payah dunia lah, Malaysia. Seluruh Malaysia katakanlah ada yang banjir, ada yang tanah runtuh dan sebagainya lah. Kita dah lah pandemik, dah lah ekonomi teruk, tiba-tiba tanah runtuh. Tiba-tiba ada puting beliung. Tiba-tiba ada taufan datang. Dia boleh buat, dia ada halat dia boleh buat. Hub tu dia boleh buat untuk nak bagi stimulate puting beliung ataupun taufan. Jadi berlaku bencana alam, berlaku COVID, berlaku ekonomi, masalah ekonomi. Kemudian dia expect akan berlaku social cataclysm, bencana sosial. Macam mana berlaku bencana sosial? Bila orang tak ada duit nak makan, maka jenayah akan naik. Kes ragut naik, kes curi naik, kes rompak naik. Kan? Dah tak ada makanan. Kes menipu naik, penipuan akan naik. Ini dipanggil social cataclysm, iaitu bencana sosial. Bila dah keadaan susah-susah semua akan berlaku. Jadi dengan keadaan macam itu, ditambah lagi pula pada masa itu, kita pula bergaduh, berpecah. Kita pula ada perpecahan. Kalau di Malaysia ni ada banyak parti dah sekarang ni. Kalau orang Melayu, orang Islam kita dah berapa parti dah besar. Kan? Pemilihan kepimpinan lagi. Masalah. Kan? Jadi kita lihat, perkara ini akan memuncak. Dan akhirnya menyebabkan rakyat jadi susah. Kita semua akan jadi susah. Inilah yang dibayangkan fitnah yang dirancang oleh mereka. Sebab tu apabila mereka nak mengawal sebuah negara, mereka akan kawal food, makanan. Ini disebut. Jadi sebab tu dalam fiqh, dalam kitab-kitab fiqh, apabila dia menghuraikan tentang 3 tahun Dajjal akan keluar dan kemarau yang berlaku. Saya baikkan bayangan dia punya point sajalah. Sampai peringkat ulama-ulama kita mengatakan bila tidak ada makanan, dibenarkan makan manusia, mayat. Ini dalam fiqh dibincang. Dalam kitab fiqh bincang. Mayat mana satu nak makan dulu? Kalau kita pilih mayat yang mana? Tak tergamak. Dah lapar. Maknanya fiqh bincang ni. Maknanya kemarau akan berlaku banyak kematian. Nak makan tak ada. Kalau di Syria, kucing mula-mula jadi mangsa. Makan kucing. Lepas kucing, tikus pula. Tikus lagi susah cari dulu kucing. Kucing jinak, panggil dia datang. Tikus panggil dia tak ada. Cari tikus pula. Kan, lepas dah mula makan rumput.
Ni di Syria. Benda ni dah berlaku dah ni. Dah berlaku sekarang. Mula makan rumput. Mula makan cardboard. Cardboard, kertas cardboard tu, kotak tu. Mula makan cardboard. Gendam, makan. Penting ada benda masuk lah. Dah lapar. Ini berlaku di Syria sekarang. Masa perang lagi teruk lah. Sekarang ni masih lagi berlaku. Tengah tempat. Kalau kita tidak ada musim sejuk, kalau di sana ada musim sejuk, lagi susah. Tapi kita ada banjir pula. Ataupun mungkin taufan. Ada kawan-kawan di Melaka kena taufan. Rumah dia kena angin kuat, habis rumah dia. Jadi nak sebut kat sini, kita kena jangkakan begitu. Dan kemudian masalah yang tadi, masalah food tadi. Sebab tu ini adalah perancangan-perancangan yang mereka sebut. Dan Rasulullah SAW pun dah sebut. Jadi kita kena prepare dan bersedia. Tapi sebab tu saya sebut tadi, dalam banyak-banyak persiapan, yang paling penting sekali ialah persiapan kita dengan Allah. Itu paling penting sekali. Ditanya oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, apakah makanan umat Islam ketika mana umat Islam dalam kemuncak ujian? Maka digambarkan zikrullah. Rasul gambarkan zikrullah. Jadi zikir ni satu kekuatan. Dan dalam Quran menggambarkan kepada kita, Allah gambarkan tentang kalimah yang akan memperkuatkan kita. Kalimatus sabit, kalimah yang akan kuatkan kita. Maka kalimah ini kita kena hidup bersama dengan dia. Kalimah akan memberi kekuatan kepada kita yang digambarkan Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang banyak. Dia kata apa? Kalimah yang akan memberikan ganjaran yang paling besar. Dan tidak mustahil kalimah itu boleh mengenyangkan kita. Tak mustahil. Boleh mempertahankan kita. Tuan-tuan, puan-puan, Nabi gambarkan 3 tahun sebelum Dajjal keluar. Bila Dajjal nak keluar ni? Wallahualam, tak ada orang tahu. Cuma kita boleh sebut perancangan mereka, 2021 mereka nak bina Haikal Sulaiman. Kalau Allah izin jadi, maka 2 pandangan daripada rabai dia, pendeta dia, sama ada dibina Haikal Sulaiman, kemudian Dajjal datang, mengisytiharkan sebagai raja, ataupun Dajjal datang, dia mengisytiharkan Haikal Sulaiman dibina. Dia yang bina. Antara dua. Dari 2 pandangan. Di kalangan mazhab Yahudi lah, Bani Israel. Yahudi lah kita kata. Ini kata Bani Israel, dia bukan Bani Israel. Dia sebut sini, bagaimana sekiranya mereka rancang 2021, kan, Haikal Sulaiman dibina, kan, Haikal Sulaiman dibina 2021, maka kemungkinan besar dia datang 2022 ke, 2023 ke, wallahualam. Katakanlah dia datang 2023, katakan. Maka kalau Allah izin dia hidup di atas muka bumi ni 40 hari. 1 hari sama setahun, 1 hari sama sebulan, 1 hari sama seminggu, 1 hari sama hari-hari kamu. Ini cara bahasa. Kita bukan nak cakap jadi ya, tak. Kita nak sebut katakan. Maknanya kita nak anggap persiapan kita tadi. Maka katakanlah 2023 dia keluar. 2023 dia keluar, maksudnya 2024 tahun. 2024 lebih sikit, kan? Dia nak pergi ke satu dunia. 2025, insya-Allah kita menang. Kalaulah katakan 2021, 2022. Saya jangka 2022. Kemungkinan Haikal Sulaiman akan dibina. 2021, mungkin tak sempat. Sebab macam-macam sangat sekarang ni. Katalah 2022. Katakan. Sebab apa saya ambil 2022? 100 tahun. 100 tahun. Kan? Ottoman Empire dipecah-pecahkan pada tahun 1922. 1922 pecahkan dengan Lausanne, perjanjian Lausanne dipanggil. Jadi 2022 dia nak pecah-pecahkan semua pertubuhan Islam. Semua pergerakan Islam, harakah Islam, parti Islam, semua. So, macam mana dia nak pecahkan agama? Maka 2022 dia kena isytiharkan one world religion dengan satu ketua, satu imam. Ada seorang imam. Siapa imam tu? Wallahualam, mungkin dia. Jadi katakanlah 2022. Maka 2022 dia akan bergerak-gerak 2023 ataupun 2024. Mungkin berlaku sesuatu yang besar. Mungkin kita akan menang 2024. 100 tahun. Wallahualam. Ataupun kemudian lagi sikit. Maknanya dia keluar tahun 2023. 2022 baru buat Haikal Sulaiman.
2023 mungkin dia boleh keluar. 2024, 2025 perang. Lepas tu Islam menang, insya-Allah. Jadi nak sebut kat sini kan, kemungkinan itu dia boleh berlaku. Sekarang kita dah 2020, 2021, 22, 23 kan. 2024 dia keluar katakan. Maka kita ada 3 tahun sebelum. Jadi tengok tuan-tuan, 2021 ni macam mana keadaan cuaca kita. Tengok keadaan cuaca. Bukan cuaca Malaysia je tak, satu dunia ni. Kita kena, sebab dia mungkin satu tempat kemarau. Satu tempat banjir. Kan? Macam berlaku di setengah tempat, saya tak nak sebut negeri mana. Di Malaysia. Kan? Berlaku, sepatutnya kawasan ini hujan. Tetapi awan tu boleh pergi tempat lain. Dan hujan di tempat lain. Tempat yang sepatutnya hujan, tak hujan. Di Empangan. Empangan tak hujan. Air kering. Tapi tempat lain, kampung sebelah, hujan, banjir. Ini berlaku. Saya tak boleh sebut negeri mana. Sekejap autoriti dia marah pula. Nak sebut kat sini, berlaku. Ini orang yang ustaz yang tengok bahagian Empangan. Jadi akhirnya, kan, kita ingat kita hujan. Tapi rupanya kita dah kemarau. Tengah kemarau ni. Sebab hujan tempat Empangan biasa tu, tak ada air, makin kurang. Terpaksa dia buat pembenihan hujan. Macam Selangor dia buat pembenihan hujan. Kita tak perasan. Di Empangan. Jadi nak sebut sini, kadang-kadang kemarau dah berlaku tapi kita tak perasan. Tipu daya Dajjal. Dajjal pandai tipu. Jadi setengah-setengah tempat, katalah begitu. Kalau katalah dia keluar dalam tahun-tahun sekian-sekian tadi, katalah kita katakan, ini bukan kata jadi tak. 2024, 2021, maka 3 tahun sebelum akan berlaku kemarau. Kita tengoklah macam mana cuaca. Kalau kita nampak betul berlaku macam mana Nabi sebut dalam hadis, itu tanda-tanda dia. Sebab tanda besar dah keluar dah. Tanda besar dah ada. Apa tanda besar? Yang pertama sekali, kan, Tasik Tiberia. Danau Tiberia dah kering. Dah semakin kering lah sekarang ni, semakin kering. Maknanya dah tak boleh nak naik dah. Yang kedua, Mata Air Zuhar. Dia juga di Palestin pun dah kering. Yang ketiga, Baisan, Korma pun dah tak ada. 3 tanda besar ni Rasulullah sebut, ni hadis sahih Muslim, dah tak ada dah. Maknanya Dajjal dah boleh keluar anytime. Kemudian dalam hadis yang lain, dalam Mustadrak digambarkan istana putih, iaitu Masjid Nabi. Pun dah jadi daripada masjid yang kecil, atapnya atap rumia, atapnya pelepah tamar, jadi istana sekarang. Pun dah jadi. Maknanya Dajjal nak keluar anytime. Sebab Nabi sebut tanda-tanda dia keluar dah berlaku semua. Yang besar-besar ni, bukan tanda kecil, tanda besar. Kan? Ni tak sebut lagi tanda 70,000 dia akan keluar sama Asfahan. Yahudi, 70,000. Ada setengah kata 70,000 orang Yahudi, kalau kita tengok dalam Wikipedia, cuba type nanti 70,000, kan? Jewish 70,000 Asfahan. Dah hijrah dah daripada Asfahan ke Israel, ke Palestin. Dah hijrah dah. 70,000. 70,000 disebut dalam Wikipedia. Yang cerita tentang Yahudi. Yahudi Asfahan. Salah satu, maknanya dia dah hijrah ke sana dah. Mungkinkah itu? Wallahualam, kita tak tahu. Kan? Tapi, maknanya tanda-tanda tu ada dah. Dia boleh keluar anytime. Tapi jangan pula kita takut dan sebagainya. Sebab Dajjal ni, memanglah dia bawa sihir. Kan? Bawa bencana. Akidah. Tetapi Allah dah beri pada kita kekuatan. Apa kekuatannya? Nombor 1, tuan-tuan, hari ini saya nak sama-sama kita balik, jangan takut. Kita balik kena kuat. Jadi ini bukan ceramah menakut-nakutkan. Sebab tu saya cerita pasal benda ni, nak cerita realiti. Semua orang akan berhadapan dengannya. Kita sedia tak sedia, kita akan berdepan dengannya. Kalau Allah hidup zaman kita. Kan? Kalau kita macam matilah, mati. Siapa yang takut mati? Kan? Ramai orang takut mati. Kita takut mati kan? Takut mati. Sebab tu kita tak terfikir pun nak bertobat. Ada lagi dosa kita sayang. Salah satu tanda kita tak takut mati, kita masih kekal dengan dosa kita. Kekal dengan kelemahan kita. Tak nak bertaubat. Tu tanda kita takut matilah. Baik. Jadi, walaupun kita takut mati, tapi bila mati datang, mati juga kita. Mati. Walaupun kita muda. Mati bukan ikut muda tua. Mati bukan ikut sakit tak sakit. Ada orang, kau ni sakit kanser ni, kau ni nak dekat mati kan. Yang cakap tu mati dulu. Ada kawan saya kan. Dia tahu kawan dia kena kanser. Stage 4, kanser otak. Kesianlah. Aku kesian tengok kau gini. Tiba-tiba dia mati dulu. Mati tengah jogging.
Mati tengah jogging. Heart attack. Padahal tak ada heart attack. Allah izin mati. Bila sampai waktu mati, semua mati. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Sampai ajal kamu, tak lambat walaupun satu saat. Tak cepat walaupun satu saat. Pak cik, umur dah berapa cik? 83. Alhamdulillah. 83 masih lagi boleh bergerak ke sini. Dari mana pak cik? Ceras. Lagi ceras. Apa umur 83 masih lagi bernafas, masih lagi boleh bergerak. Ada orang muda-muda mati dah. Baik. Jadi mati ni tak ada orang boleh elak. Semua kita ni dah tetap dah. Mati kita dah tetap dah. Dah ada kat sini ni. Kita tak nampak lah. Malaikat maut akan datang tengok. Dia ziarah ni. Oh ini ramai ni. Best ni. Sekali datang banyak kan. Tak payah pergi ke bilik air. Tak payah pergi ke bilik kan. Ni sekali datang. Banyak dapat ni kata. Dia akan tengok semua. Ini lama lagi. Ini semua lama lagi kata. Lepas dajjal keluar habis kan. Contohlah kan. Contoh kan. Jadi mati ni semua orang akan mati. Berapa kita nak takut mati? Berapa kita nak takut mati? Sebab tu kita sembunyi dekat hutan ke, kita duduk kat bandar ke, masa mati, masa tu lah kita mati. Yang matikan kita bukan Dajjal. Yang ambil nyawa kita Allah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala akan ambil nyawa kita pada masa yang terbaik sekira kita beriman pada dia. Sekira kita bertakwa pada dia. Sekiranya kita mendekatkan diri dengan dia. Allah akan ambil nyawa terbaik. Macam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam kan ketika nak meninggal dunia wafat tu. Pada masa tu malaikat tanya dengan Rasulullah. Malaikat maut datang, "Ya Rasulullah, sampai masa nak ambil. Minta izin nak ambil." Adakah engkau nak terus lagi hidup ataupun engkau nak meninggal? Ni waktu Allah tetapkan ni waktu ni. Maka kata Rasul apa? Sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tak takut mati. Aku rindu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Aku rindu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Cukuplah. Kalau inilah yang Allah dah tetapkan, aku redha. Aku rindu dengan Allah. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tak nak hidup sampai zaman kita. Walaupun dia boleh nak minta, dia doa mustajab. Orang yang makhluk, bukan orang, makhluk yang paling dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang paling berakhlak, yang paling kuat sempurna imannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sampai waktu-waktu mati, Nabi tak minta extend. Tunggu kejaplah. Nak jumpa dengan ni dulu, nak jumpa tak. Mati-mati aku rindu dengan Allah. Jadi sebab tu tuan-tuan puan-puan, persiapan pertama bukan kita takut. Jadi tujuan Nabi beritahu tentang hadis-hadis akhir zaman bukan supaya kita takut. Bukan supaya kita lari daripada fitnah itu. Ataupun kita jadi orang yang duduk dalam gua je contohnya. Walaupun dalam gua itu salah satu option lah. Tapi bukan itu dia punya ultimate, dia punya penyelesaian yang utama. Penyelesaian yang utama bila Allah SWT beritahu kita tentang bahawa hari kiamat, Dajjal, tenteranya yang sekarang ni kita dah nampak dah perancangan dia. Allah izin kita boleh nampak. Ada manusia yang mengkaji. Kalau tak adalah ulama-ulama kita yang kaji tentang peristiwa-peristiwa ni, kita tak tahu. Kita ingat macam biasa lagi. Ini COVID ni, kita kena fikir macam mana nak bisnes. Sedangkan bisnes akan dicantas oleh dia orang. Jadi sebab itulah bila Allah bagi kita maklumat-maklumat ini melalui kajian, melalui hadis-hadis Nabi dan sebagainya, supaya kita faham dan kita bersedia. Apa persiapan dia? Nombor satu, jangan takut dengan makhluk. Jangan takut dengan Dajjal. Jangan takut dengan tentera Dajjal. Sebab apa? Bukan Dajjal yang bunuh kita, yang matikan kita. Bukan Dajjal yang berkuasa, Allah yang berkuasa. Kenapa kita nak takut dengan makhluk yang tidak berkuasa? Allah yang maha berkuasa. Dia nak kacau ekonomi kita, kacaulah. Kalaulah dia kacau, Allah izin dia kacau. Kalaulah kita susah, Allah izin kita susah. Bukan dia yang bagi susah. Dia cuma buat apa yang diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Jadi kita kena letakkan yang ni. Ini kalimah yang paling penting sekali. Yang mesti menjadi zikir kita. Mesti menjadi zikir kita. Kenapa saya kata mesti? Sebab Nabi SAW gambarkan. Perkara yang paling utama dalam zikrullah ialah kalimah la ilaha illallah. Bila kita baca la ilaha illallah, hilang segala ketakutan.
Walaupun kita takut, tapi kita tahu Allah ada. Pada masa tu Allah ada. Apa lagi yang kita nak? Allah yang dah jadi bersama kita. Kalau kita mati, kita jumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan Allah, Nabi gambarkan kepada kita ni hadis, saya baca dia punya makna lah. Dia kata, apa kata Rasul SAW? Di akhirat nanti, Allah Subhanahu Wa Taala akan berfirman. Wahai hamba-hambaku yang beriman. Apakah kamu rasa pada hari ini nak jumpa aku? Kita akan jumpa Allah tak? Setiap kita akan jumpa Allah. Seorang-seorang akan menghadap. Maka Allah akan berfirman. Siapakah orang beriman? Okey, beriman. Maka apa kamu rasa pada hari ini? Maka kata mereka yang beriman, kata, Ya Allah, kami rasa sayang, rindu nak jumpa engkau, Ya Allah. Kan? Tapi kami takut. Takut dengan dosa kami, murka engkau, Ya Allah. Jadi Allah SWT menggambarkan dalam hadis ni bagaimana suasana di akhir zaman ketika Yaumul Hisab. Orang beriman takut dengan dosa dia. Kita tak ada yang tak ada dosa. Kita bertaubat pun belum tahu Allah terima. Tetapi apa yang boleh mengubat pertemuan kita dengan Allah? Ya Allah, kami rindu dengan Kau, Ya Allah. Kami rindu dengan Kau. Tapi kami banyak dosa, Ya Allah. Kami banyak kelemahan, keaiban. Maka Allah berfirman, kata Rasulullah SAW, aku wajibkan diri aku mengampunkan semua dosa-dosa kamu. Aku wajibkan diri aku mengampunkan dosa-dosa kamu. Orang yang nak jumpa Allah ni. Orang yang rindu ke Allah ni. Allah ampunkan dosa dia. Walaupun banyak dosa. Allah Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun. Jadi sebab tu dari sini, kita nak kena rasa, hari ni kita tak rindu pun nak jumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Takut mati. Kenapa kita datang ni? Takut Dajjal. Nak cerita pasal Dajjal ni kan. Nak cerita Dajjal datang ni. Ni cerita pasal ekonomi ni. Aku tak ada duit. Ni cerita pasal pandemik. Apa rahsia-rahsianya ni. Nak tahu ni. Sebab kita takut mati. Betul. Tapi Alhamdulillah lah. Datang juga. Hari ni baru tahu. Patutnya tak takut mati. Sepatutnya kita nak rindu dengan Allah. Sebab apa yang telah ditakdirkan pada kita, yang Allah dah tetapkan pada kita, berlaku. Mungkin ada di kalangan kita akan mati sebelum Dajjal datang. Alhamdulillah. Dia tak berhadapan dengan Dajjal. Mungkin di kalangan kita akan berhadapan dengan Dajjal. Mungkin. Wallahualam, kita tak tahu. Saya mengkaji, dalam kajian saya tengok perkara-perkara yang bersangkut paut dengan kajian Kristian juga. Saya tanya. Saya tengok. Saya dengar ceramah-ceramah akhir zaman Yahudi. Pendeta-pendeta dia. Saya dengar. Tapi tak semualah. Boring dengar. Pasal kita dah tahu banyak. Dari Islam dah banyak dah. Tapi kita nak tahu apa yang dia punya apa dia kata, pengajaran dia. Daripada Talmud lah, Taurat lah. Dia sebut ayat ni, Isa akan turun macam ni. Kalau perkara itu tidak bertentangan dengan hadis kita, huraian ulama kita, Quran, tak apa, kita boleh ambil pengajaran. Kalau bertentangan, tak payahlah kan. Contoh kisah ciri-ciri Dajjal kan. Dia sebut ciri-ciri Dajjal. Dan kebanyakan, majoriti ciri Dajjal yang disebut tidak bertentangan dengan dalam hadis dan dalam Quran. Tak bertentangan. Jadi kita boleh ambil pengajaran lah. Boleh kata, benda ni, dia pun fikir macam gitu juga. Kan? Ada juga yang bertentangan. Contoh yang bertentangan, dia kata Isa turun akan bunuh umat Islam. Itu bertentangan lah. Isa turun bunuh umat Islam. Itu bertentangan. Kan? Jadi yang bertentangan ni kita peganglah hadis kan. Baik. Nak sebut kat sini, kita dengar, kita melihat bagaimana yang mereka kata-kata sebagainya. Memang dia sebut tentang Dajjal sebagainya. Dan memang dia orang pun takut. Antichrist. Ni vaksin dia sebut mark of beast. Mark of beast. Mungkin dalam bentuk tatu ataupun dalam bentuk chip yang dimasukkan. Dia sebut mark of beast. Dia sebut. Dalam Bible sebut mark of beast. 666. Dia sebut tentang Dajjal, Antichrist ni 666. Nombor dia. Sebab memang Iblis suka dengan nombor. Dia suka nombor. Nak menunjukkan dia terror, dia pandai. Dia Tuhan, dia kata, sebab Allah pun jadikan semua ni dengan biqadar. Dengan kadar-kadar tertentu. Dengan ketepatan. Oksigen. Dalam udara kita ni. Berapa peratus? Siapa tahu? Siapa belajar sains? Oksigen berapa peratus? Tak ingat? Doktor-doktor dia.
Oksigen lebih kurang 80%, tak silap lah. 80%, lebih kurang Ataupun berapa persen? Saya pun tak ingat. 25% kot gitulah. Katalah 25% oksigen. Saya pun tak ingat, lama dah tak tengok buku biologi kan. Katalah 25%. Tepat 25%. Dia tak boleh lebih. Katakanlah kan, tiba-tiba jadi 50%. Apa jadi? Kita isap rokok, habis meletup kita macam muka ni. Terbakar. Sebab oksigen kalau banyak, api sikit dia dah jadi. Kan? Api di makanan ada oksigen kan. Jadi nak isap rokok tak boleh. Jadi adalah hikmahnya kan. 25% tu kan. Tapi cukup untuk kita nak sedut dia punya masuk dalam jantung kita. Baik, jadi sebab tu tuan-tuan yang rahmati Allah, yang pertama sekali pada petang ini, kita nak bawa balik dalam hati kita bahawa apabila Allah sebut datangnya Dajjal, tanda-tandanya ada, dan kita tengok perancangan dia kita dah tahu dah. Perancangan dia kita dah tahu dah tuan-tuan sebenarnya ni. Maka maknanya itu membuktikan apa yang disebut oleh Nabi itu benar. Ni benda gaib ni. Yang kita cabut ni benda gaib. Benda gaib dari sudut orang tak tahu kalau tak kaji lah. Kalau kaji pun nampak kan. Bila Dajjal ada, maknanya Allah yang Maha Kuasa ada. Kalau tentera Dajjal ada, hebat. Dia nak kacau ekonomi. Dia nak kacau cuaca. Dia nak kacau semua sekali. Kemiskinan semua. Buat virus dan sebagainya. Kalau dia ada, maka Allah yang Maha Kuasa ada. Jadi jangan kita tengok makhluk, tengok Allah. Maka nombor satu, yang pertama sekali, bila kita melihat makhluk, mendengar cerita tentang makhluk, mendengar kekuatan dia, kehebatan dia, tak apa, tak kira apa sahaja, kita nak kena nampak Allah yang menjadikan dia. Kita nak rasa ni, kita nak rasa ni. Kalau kita tak rasa yang ini, susah kita. Macam mana kita nak jumpa Allah? Kita tak rasa Allah ada. Kita tahu je Allah ada. Kita hafal dah asma Allah, 99 nama Allah hafal dah. Sifat-sifat 20 Allah kita hafal dah. Kan? Tapi kita tak rasa Allah ada. Hati kita melihat sesuatu, tidak melihat bahawa sesuatu itu adalah perbuatan Allah. Allah yang jadikan, af'al Allah. Kita tak rasa. Masalah kita. Sebab kita nampak makhluk. Sebab tu kita nak mula. Apabila kita mendengar tentang kisah-kisah ini, bukan menakutkan, tetapi kita bersyukur Allah beritahu kita. Allah beritahu kita. Melalui, tak kira lah, YouTube ke, melalui ustaz-ustaz mana ke, melalui siapa, bacaan kita ke. Allah beritahu. Dan apabila kita mengetahui tentang hal itu, maka kita rasa Allah yang sampaikan. Allah yang beritahu kita. Kita rasa. Baik. Kalau hari ini kita tak boleh rasa, nak buat macam mana? Nampak, tengok Dajjal, nampak Dajjal je. Takut. Akhirnya kita mengikut. Tuan-tuan, saya sebut sini. Dajjal akan datang membawa syurga. Dia akan datang membawa syurga. Dia akan datang membawa neraka, kata Rasulullah SAW. Syurga ni apa? Apa yang kita hajatkan kat dunia ni, semualah syurga. Syurga bagi kita. Lapar, dia bawa makanan. Haus, dia bawa air. Takut, dia bawa keselamatan. Tak ada perang. Mula perang, tak ada perang. Perang pun salah satu. Kemudian, kita berada dalam keadaan sakit. Dia bawa ubat. Dia akan bawa syurga. Nampak syurga di dunia ni. Tetapi, apabila kita tidak melihat syurga Dajjal ni adalah sama dengan kesesatan dengan Allah. Menyeleweng dengan Allah. Syirik dengan Allah tadi. Maka, kita pasti menjadi hamba Dajjal. Pasti. Maka sebab itulah apa yang kita nak latih. Kita kena latih, tuan-tuan. Yang kita latih sekarang ni ialah jiwa kita mesti merasai af'al Allah, perbuatan Allah. Ini nombor satu. Apa yang kita lihat, semua adalah biiznillah, dengan izin Allah. Macam mana hari ni kita boleh gerak kan? Cuba tuan-tuan balik ni sekali, tengok cermin, tengok muka sendiri. Tengok muka sendiri, selama ni kita tengok ada jerawat, tak ada jerawat je. Kita tengok muka kita ni, alamak macam mana ni, tak cantik. Cantik ke? Handsome, tak handsome? Kita tengok kan. Kalau hitam nak cari kulit putih lebih sikit kan. Kita tengok yang itu. Kita tak nampak muka kita ni. Kita ni adalah ciptaan Allah. Rupanya Allah bagi aku mata. Oh macam gini mata. Ya Allah, Alhamdulillah. Allah bagi aku hidung. Oh macam mana, pesek-pesek pun handsome juga. Alhamdulillah, terima kasih Allah. Kita pernah tak melihat sesuatu, kita nak hubungkan dengan Allah. Ini perbuatan Allah, af'al Allah.
Allah jadikan wajah kita, Allah jadikan hidup kita. Ini kita kena latih nombor satu. Jadi latihan pertama untuk kita selamat di akhir zaman, macam mana kita nak kenal Allah. Dan dengan kenal Allah, kita mentauhidkan Allah. Dan mentauhidkan Allah, kita akan rasa tenang, bahagia bersama Allah. Ini nombor satu kekuatan. Yang menjadi masalah kita, apabila datang sesuatu depan kita, kita nampak makhluk itulah yang berkuasa ke atas kita. Makhluk itulah yang hebat. Ekonomi, macam mana ni nak makan ni? Macam mana ni? Macam mana ni? Cuaca ni contoh. Kita nampak tu. Kita tak nampak Allah yang turunkan. Ekonomi teruk. Betul, teruk. Nampak macam ni World Economic Forum punya kerja. Ni macam Dajjal punya kerja. Tapi Allah yang izin. Kenapa Allah bagi kesusahan pada kita? Tuan-tuan dan mata Allah, bagi orang beriman, Allah bagi kesusahan pada kita supaya kita teringatkan dia. Supaya kita rasa ni hamba. Kita ni hamba. Hebat macam mana pun kita ni hamba. Supaya kita rasa perlu nak doa kat dia. Supaya kita rasa memerlukan dia. Sebab tu Allah bagi kita susah. Sebab tu iman orang yang di akhir zaman, iman dia power. Power iman dia. Syahid dia, setengah ulama' menghuraikan, setengah ulama' gambarkan 700 kali pahala syahid. Nabi SAW menggambarkan, dalam satu perhimpunan, kata Rasulullah SAW, kan, aku rindu nak berjumpa dengan saudara-saudaraku. Aku rindu nak jumpa dengan saudara-saudaraku. Maka sahabat tanya, ya Rasulullah, ni hadis Bukhari, hadis sahih. Kamilah saudaramu, ya Rasulullah. Tak, kamu sahabatku. Kamu ashabi, sahabat-sahabat aku. Aku nak jumpa ikhwani, saudara-saudaraku. Maka Nabi menangis. Maka kata sahabat-sahabat Rasulullah SAW, ya Rasulullah, siapakah ikhwanmu itu? Siapakah saudaramu itu? Maka digambar oleh Rasulullah SAW, mereka ialah manusia yang beriman. Saudara-saudara kita yang beriman. Masuklah, dah boleh. Yang beriman dan kemudian mereka hidup ketika mana aku dah tak ada dah. Mereka hidup ketika Rasulullah SAW dah wafat. Rasulullah dah tak ada dah. Dan kemudian mereka hidup walaupun aku tak ada, mereka pegang genggam Islam tadi tu. Genggam iman tadi tu. Ini Rasul SAW gambarkan dalam hadis ni, bagaimana dia nak jumpa dengan kita ni. Kita ni dia nak jumpa. Menangis. Rasulullah sedih apabila dia menceritakan tentang ikhwan ni. Bila cerita tentang kita, Rasulullah akan sedih. Rasulullah akan sedih. Rindu. Tapi kita tak rasa apa-apa. Kemudian kata Rasulullah SAW, dan pahala mereka 50 kali ganda daripada kamu. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, adakah 50 kali ganda sama macam sesama mereka? Yang berjuang tak berjuang, yang dekat beriman tak beriman? Tak. Berbanding dengan sahabat. Maknanya, kekacauan-kekacauan yang berlaku pada kita ni, yang kita buat tuan-tuan datang ni, seolah-olahnya macam ketika sahabat-sahabat Rasulullah SAW datang bertemu dengan Rasulullah SAW di rumah Arkam bin Abi Arkam, peringkat awal tu. Kan? Dalam keadaan tertekan, dalam keadaan ketakutan. Sebahagian mereka ditangkap, dipukul sebagainya. Rasul gambarkan sallallahu alaihi wasallam, pahalanya 50 kali ganda daripada sahabat-sahabat. Walaupun kita tak boleh nak lawan sahabat. Sahabatnya hebat. Tapi setiap kali kita buat, 50 kali ganda daripada apa yang sahabat buat. Tuan-tuan dan mata Allah. Sebab tu digambarkan pada akhir zaman ni. Jangan kita mengeluh. Ya Allah, kenapalah aku duduk zaman ni, ya Allah. Kenapalah aku tidak duduk zaman-zaman ketika mana pada masa tu kan tak ada dajjal, tak ada masalah ekonomi, aman damai. Zaman ketika sahabat-sahabat ada, zaman ketika tabi'in, khalifah ada, zaman Umar Abdul Aziz, semua baik, bagus. Kenapalah aku tak hidup? Jangan kita komplain dengan Allah. Sebab Allah nak bagi kita sesuatu yang lebih besar daripada berada di zaman-zaman yang lalai. Walaupun ada khalifah tapi lalai. Ya, sebab tu kita rasa gembira. Kita nak kena rasa gembira, Allah pilih. Susah tak, tuan-tuan? Susah. Berapa lama kita susah? Setahun, 2 tahun, 3 tahun? Lama? Tak lama. Berapa lama Allah akan bagi pada kita bila kita mati, tuan-tuan? Dan syurga ni macam mana, tuan-tuan, syurga ni? Saya nak baca lagi sekali hadis tentang syurga. Hadis sahih, tuan-tuan. Nabi SAW menggambarkan kepada kita satu ketika Nabi Musa AS sedang bercakap-cakap dengan Allah. Nabi Musa boleh bercakap dengan Allah.
Setiap kali Nabi Musa bercakap dengan Allah, wajah dia, badan dia akan bercahaya. Dia bukan nampak Allah, tak bercakap dengan Allah. Di sini macam kat sini contohnya. Kan? Allah SWT dia bercakap. Macam mana? Wallahu alam lah kaedah dia kan. Jadi tuan-tuan, rahmat Allah, satu hari dia tanya, Ya Allah, siapakah penduduk ataupun siapakah hamba-Mu yang paling miskin ataupun yang paling rendah darjatnya dalam syurga? Jadi di kalangan kita ni, siapa paling miskin? Tapi bukan kat dunia, kat syurga. Ini hadis sahih tuan-tuan. Maka Allah berfirman, sesungguhnya hamba aku yang paling rendah darjatnya dalam syurga ialah ahli neraka. Maknanya orang tu masuk syurga tapi dia masuk neraka dulu. Kenapa masuk neraka? Sebab dia tak bertaubat. Ada dosanya tak sempat dia nak bertaubat. Ada dosa-dosanya tak sempat dia nak cover. Ataupun dia tak mau bertaubat. Tunggu sampai tahun depan kot aku taubat. Tiba-tiba kan, setengah jam sebelum masuk tahun depan kan, meninggal. Tak bertaubat. Setiap dosa yang tidak bertaubat, pasti Allah hukum. Walaupun sebesar zarah. Sebab tu tuan-tuan, bimbanglah dengan dosa yang tidak ditaubat. Berdosa tak apa. Tuan-tuan buat dosa tak? Saya pun banyak dosa. Semua orang berdosa. Tidak ada orang tak berdosa. Tetapi jangan biarkan dosa tanpa taubat. Dosa tanpa taubat adalah tanda kita sombong dengan Allah. Bayangkan kita sombong dengan Sultan. Apa jadi kat kita? Sultan datang depan kita. Kita cakap dengan dia kan. Tak ada pun berbahasa-bahasa. Engkau aku je. Kan? Kemudian kaki pula naik tinggi kat depan dia. Kalau Sultan jauh, insya-Allah lah. Pam kan. Kurang ajar kau. Engkau datang negeri aku. Engkau buat macam ni. Pam kena kan. Sultan Johor berani kan. Banding dengan Sultan lain. Dia bagi signal. Pengawal dia tolong tampar kan. Saya orang Johor, saya tahu. Saya kenal lah. Baik, tuan-tuan rahmati Allah SWT nak sebut kat sini. Maka apabila seseorang itu digambar, saya patah balik cerita tadi itu, maka digambarkan oleh Rasulullah SAW, Musa pun bertanya, maka dia ahli neraka sebab tidak bertaubat. Sebab itu tuan-tuan, hari ini taubatlah. Macam mana taubat? Senang aja nak taubat ni. Yang pertama, menyesal apa yang kita buat. Kenapa menyesal? Sebab kita buat dosa dengan nikmat yang Allah bagi pada kita. Allah bagi kat kita nikmat, kita buat dosa. Istighfar. Astaghfirullah. Ya Allah, aku berjanji tak buat. Keluar tu nak naik kereta pergi kan. Terus buat dosa balik kan. Tengok Amoy pakai baju adik dia. Kan. Mula-mula dok astagfirullah. Tak apa. Bila kita tengok Amoy, bila kita tersedar kan, astagfirullahalazim. Tobat lagi, tak apa, tobat lagi. Allah ampunkan dosa kita. Sebab tobat ni perlu masa. Kan. Jadi Allah ampunkan dosa kita. Tak apa. Jadi maknanya ada dosa taubat. Bila kita sedar dosa taubat. Tapi jangan buat. Tinggalkan. Tapi kalau kita terbuat lagi, mungkin sebab kita dah lemah, kita terbiasa, taubat lagi sekali. Tak apa. Jangan mati tanpa taubat. Jadi kata Musa, ya Allah, macam mana dia jadi ahli neraka? Maka Allah berfirman, maka aku pun memberikan keampunan pada dia. Dia ampun. Mungkin dah duduk berapa ribu tahun agaknya. Puluh ribu tahun agaknya. Ratus ribu tahun agaknya. Maka lepas tu Allah perintahkan. Wahai fulan, keluar. Maka dia pun merangkak keluar. Macam mana orang dalam neraka tuan? Tuan-tuan boleh bayangkan tak orang dalam neraka macam mana? Ini nak bayangkan dengan Dajjal punya seksa. Dajjal punya seksa apa? Kita tak makan, lapar. Berapa hari lapar? Paling kurang seminggu, 2 minggu lapar. Mati, habis lah. Tak lapar dah. Sakit. Tahun. Lepas tu habis mati. Neraka tak mati-mati tuan. Allah bakar. Dia punya udara ni bukan aircon macam ni. Udara dia tu ratus kalau kita nak bandingkan lah. Okay? Ratus ribu, mungkin juta Celsius. Udara dia ni. Kena angin ni saja pun dah terbakar dah. Udara dia. Kita bayangkan dalam tempat bakar oven, bakar kuih kita tu. Kita bayangkan kuih tu kita. Duduklah 10 minit, okey lagi. Setengah jam dah crispy. Masuk sejam, hitam. Bukan sejam, ribu. Dan dia punya cuaca panasnya tu, ratus mungkin ribu, kita kata Celsius, darjah Celsius. Bayangkan. Jadi, orang dalam neraka terbakar habis, gelap hitam. Kita bayangkan seperti arang
kayu arang yang telah dibakar sampai rentung sampai tak ada apa dah. Digambarkan oleh Rasulullah SAW. Kalau nampak pun mungkin mata dia saja sikit nampak sebab matanya pernah sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pernah sujud Allah, pernah baca Quran. Allah nampak mata semua hitam semua. Nak gerak pun tak boleh. Kaku. Sebab tu di akhirat nanti tuan-tuan, ahli syurga, ahli neraka yang masuk syurga ni, sebelum dia masuk syurga dia akan berendam dalam sungai, satu sungai kehidupan dipanggil. Maka dicampak masuk dalam tu, maka bila kena air tu, maka yang hitam-hitam tu akan luntur. Kalau kita ada sahabat-sahabat yang boleh memberi syafaat kepada kawan dia akan tunggu di seberang sungai. Seberang sini syurga, seberang sini neraka, sungai itu kat tengah-tengah itu. Maka kata Rasulullah SAW, dia akan dicampakkan dalam sungai. Campak dalam sungai, maka keluarga tadi tu, yang tunggu berpuluh tahun ni, rindu kat maknya ke, kat anaknya ke, datang ramai-ramai, tolong cimbahkan air. Sentuh tak boleh, cimbah air. Cimbah air macam kita mandikan. Lagi banyak kena air, lagi banyak hilang, hitam mula hilang. Akhirnya jadi macam mana manusia biasa. Bayangkan tuan-tuan. Ini orang yang masuk syurga awal sikit. Ni yang terakhir ni, tak ada orang panggil dia. Allah perintah dia keluar. Maka dia keluar. Maka dia syukur ke Allah. Dia pun merangkak, menyerap. Kita bayangkan orang merangkak, menyerap dalam keadaan sakit tu, nak gerak macam mana? Perlahan sangat. Perlahan. Tapi dia nak gerak juga, nak keluar. Nak keluar daripada neraka Allah. Maka digambarkan oleh Rasulullah SAW, tak tahu pula berapa tahun, berapa ribu tahun dia nak keluar daripada neraka tu. Neraka bukan kecil tuan-tuan. Neraka bukan Ampang. Bukan Ceras, bukan. Neraka bukan Malaysia. Neraka ni besar. Berganda-ganda daripada dunia ni. Nak keluar tu, nak jumpa sempadan tu bukan senang. Bayangkan kita dari KL nak pergi ke Perlis. Jalan kaki. Berapa lama sampai? Seminggu ada. Cuba bayangkan. Nak keluar daripada neraka, tengah-tengah neraka Jahannam itu, keluar. Dengan keadaan merangkak. Bukan berjalan. Merangkak. Nak bangun pun tak larat dah. Merangkak. Perlahan. Tak tahu berapa ribu tahun pula. Akhirnya keluar. Sampailah ke pintu neraka. Dia keluar daripada pintu neraka. Maka Allah firman. Maka dia memandang neraka. Dia tengok neraka. Maka dia kata, Alhamdulillah ya Allah. Segala puji pada Engkau yang telah bebaskan aku daripada neraka ni. Dia tak dendam ke Allah. Sebab dia tahu dia memang ada dosa. Dia tak bertaubat. Kita hari ini berdosa, kita tak rasa. Kita sombong pada Allah. Tapi di sana kita rasa, aku sombong pada Engkau ya Allah. Engkau jadikan aku. Engkau bagi ke aku nikmat. Engkau bagi semua. Tapi ya Allah, aku buat maksiat dengan nikmat yang Engkau bagi. Maka kita rasa sombong. Bila Allah bebaskan daripada neraka, kita rasa terima kasih sangat. Alhamdulillah ya Allah. Engkau telah selamatkan aku daripada neraka ni. Maka dia berjalan, kata Rasulullah. Merangkak menuju ke syurga. Tengah-tengah merangkak dia teringat, ya Allah, tentulah neraka, syurga dah penuh ramai orang. Semua dah masuk syurga, dia yang last. Tentulah dah penuh semua, ya Allah. Maka Allah berfirman dengan dia. Apa kata Allah? Mahukah aku berikan kau kedudukan, kemuliaan sebagaimana raja yang paling agung di dunia? Raja yang paling agung di dunia. Maka dia menjawab, ya Allah, Engkau lah Tuhan yang maha agung. Kau semesta alam semua Engkau milik. Engkau nak sindir aku, ya Allah. Mana layak daripada neraka yang kena hina. Orang masuk neraka ni, siksa bukan fizikal je. Hati terseksa, otak, semua terseksa. Semua terseksa. Itu azab Allah. Maha pedih. Tak ada orang boleh nak ni. Jadi, dia kata, layak ke aku? Engkau sindir aku? Maka kata firman Allah, sesungguhnya aku akan berikan kepada kau kemuliaan. Daripada raja-raja yang agung di dunia. Maka Allah sebut satu. Sampailah disebut nama yang kelima. Maka ketika itu dia malu dengan Allah. Aku reda ya Allah, aku reda. Maka Allah berfirman. Dengar ni tuan-tuan perempuan. Apa yang Allah nak bagi pada kita dengan ujian yang besar di akhir zaman. Allah nak bagi apa? Apa kata Rasulullah? Maka Allah firman. Pada hari ini aku bagi kepada engkau raja yang paling agung di dunia ini. Dan aku bagi 10 kali ganda daripada raja yang agung, termasuklah dunia. Maksudnya dunia 10 kali dunia tanah kita ni. Bukan Allah bagi rumah sebiji, PPRT. Bukan Allah bagi banglo sebiji, lot banglo kena buat rumah pula. Allah bagi kerajaan 10 kali ganda. Ni hadis sahih tuan-tuan. 10 kali ganda daripada bumi ni.
Maknanya, siapa raja yang memerintah bumi ni? Yang kita boleh ingat. Contohnya siapa? Yang hebat-hebat, Fir'aun hebat lah. Fir'aun. Dia boleh buat semua dia nak buat. Sulaiman, Nabi Sulaiman. Nabi Daud. Ayah dia. Dan sebagainya lah. Jadi Allah akan bagi. Itu pun dia tak boleh memerintah semua. Ini 10 kali ganda. Tuan-tuan bayangkan tanah kita bukanlah rumah kita yang ada sekarang ni. Kebun kita yang ada sekarang ni. 10 kali dunia. Itu manusia yang paling rendah darjatnya dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita faham ini, kita kenal ini, ya Allah, Allah nak bagi kita lebih daripada yang kita ni, maka kita boleh sabar. Sayang ke Allah? Sayang ke Allah? Siapa tak sayang ke Allah? Kalau kita kata, Dajjal datang, bawa makanan. Dajjal datang, bawa air. Dajjal datang, bawa duit. Bagi duit. Bayar semua. Syaratnya kau sembah aku je, dia kata. Apa yang kita dapat? Tidak ada kelebihan apa-apa pun yang kita dapat. Mati lepas tu kita akan dibunuh oleh Dajjal. Dalam setengah riwayat menggambarkan, orang-orang yang beriman tertipu, akhirnya dibiarkan. Mati dia. Kita ingat okey, ikut dia, tak. Dan kalau tidak pun mati dia tangkap dan dia mengkhianat, dia pakar penipu. Maka orang-orang tersebut akan dianiaya. Dan teraniaya sebab dia sesat keluar daripada apa yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab tu tuan-tuan rahmat Allah, Allah nak bagi kita 10 kali dunia. Kita tengok sultan yang paling kaya di dunia pada hari ini. Siapa sultan paling kaya? Raja paling kaya siapa? Brunei. Orang kata sultan Brunei. Ada setengah-setengah sultan Arab, negara Arab. Tak kira lah siapa. Cuba kita tengok macam mana kehidupan dia. Dia hidup tapi dia sakit. Sakit tak? Sakit. Dia tua tak? Tua. Kan? Dia ada tak perasaan sakit hati? Ada. Dia ada rasa kekosongan tak? Siapa yang dia kawan? Dia kawan siapa-siapa yang ada dekat depan dia tu aja. Dia tak boleh jumpa dengan siapa macam kita boleh nak mengetih ke nak apa jumpa. Boleh. Dia seorang dia aja, geng dia aja, klik dia aja. Hidup terseksa. Sebab tu ada raja tak mau jadi raja. Saya nak lepaskan saya punya kekerabatan tadi. Baik, di akhirat tuan-tuan kan, tak ada sakit dalam syurga Allah. Sakit, tak ada sakit dah. Kalau sakit, inilah masa kita sakit ni. Dekat sinilah kita sakit. Dekat sinilah kita miskin. Dekat sinilah kita takut. Dekat sinilah kita sedih. Dekat sini kita menderita. Ni kat sini. Habis mati sampai ajal, hilang dah. Sebab kita beriman pada Allah. Sebab kita ada Allah yang menjaga kita. Maka dalam syurga, tak ada dah sakit. Tak ada dah menderita. Tak ada dah kita rasa miskin. Tak ada dah lapar. Tak ada dah kebuluh. Tak ada. Semuanya dalam keadaan yang hebat. So, suami isteri ni katakan ada suami isteri ni kan. Bukan Allah bagi syurga tu kongsi-kongsi. Tak. Seorang satu syurga. Suami satu syurga. Kalau yang kita kata yang paling rendah darjat tadi 10 kali dunia. Suami 10 kali dunia. Kerajaan dia. Allah nak bagi kerajaan. Isteri pula ada kerajaan dia sendiri. 10 kali dunia tadi. Bila masa nak jumpa. Kita duduk dekat satu istana lah. Duduk sini lah. Ikutlah. Kalau duduk, tak best lah. Abang tidur berdengkur, kata kan, tak suka. Masa teringat kat dunia kan. Teringat kat dunia kan. Contohlah, saya nak saya punya sendiri istana lah. Tak apa, duduk istana sendiri. Kita ada pilihan. Dan abang pun tak apa. Sebab isteri dia pun ramai. Dan yang isteri pula, tak ada cemburu. Tak ada perasaan cemburu, Allah cabut. Dia tak cemburu. Kan? Tapi dia ketua lah. Dia ketua lah. Kan? Dia ketua lah. Dan semuanya baik belaka. Cakapan yang salamah, percakapan yang sejahtera semua, yang baik semua. Jadi tuan-tuan rahmat Allah, susah tak akhir zaman? Susah. Mungkin ada ujian sikit, mungkin ada kita kata masalah sikit, mungkin ada penderitaan, tapi Allah nak bagi kita. Sebab itulah kunci orang beriman bila dia bersama Allah. Kekuatan kita, kemenangan kita bila Allah bagi kekuatan dan kemenangan. Ini tuan-tuan rahmat Allah Taala. Pada petang ni jangan sedih-sedih, jangan takut. Walaupun saya cerita benda-benda yang memang menakutkan, saya cerita benda yang dirancang, yang diplan. Tapi kita ada Allah. Berkata para ulama Ibn Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, Imam Al-Ghazali, beberapa orang lagi lah. Digambarkan kepada kita, dalam dunia ini ada syurga. Maka sesiapa yang masuk syurga dalam dunia, maka dia akan masuk syurga di akhirat. Ini kata-kata ulama, ini bukan hadis. Siapa-siapa yang hilang syurga di dunia,
dia akan hilang syurga di akhirat. Maka ditanya oleh sahabat-sahabat mereka, apa syurga tu? Tanya pada Ibn Qayyim Al-Jaziyah rahimahullah. Dia jawab apa? Dia kata, syurga di dunia ialah apabila seseorang tu kenal Allah. Kenal Allah, sayang Allah, hidup bersama Allah. Itulah syurga dunia. Walaupun dia duduk rumah paling sempit di dunia. Walaupun dia paling miskin di dunia. Walaupun dia orang yang paling sakit di dunia. Tapi dia bersama Allah. Dia kenal Allah. Dia tahu Allah yang bagi tadi. Hati dia tenang. Hati dia bahagia. Hari ini kita bahagia sebab apa? Sebab makanan yang sedap yang kita makan. Kita bahagia sebab duit kita. Kita ada gaji. Kita bahagia sebab dunia yang kita bergantung padanya. Hari ini kita tak bergantung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kita tak rasa bahagia. Kita rasa takut. Ini rahsia orang akhir zaman. And saudara-saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang digambarkan sebagai orang yang rasul tak ada sallallahu alaihi wasallam. Kan? Sahabat-sahabat tak ada, semua tak ada, yang ada dia dengan Allah. Dan apa yang dibuat 50 kali ganda daripada apa yang sahabat-sahabat buat. Sebab itu tuan-tuan puan-puan, balik ni kita nak kena rasa tenang sebab Allah sentiasa bersama kita. Allah sentiasa bersama kita dan Allah sayang pada kita. Apa tanda Allah sayang kita? Berapa banyak dosa kita buat? Berapa banyak lalai kita lakukan dalam hidup kita? Berapa banyak kita menentang Allah? Cara sedar kita tentang Allah. Kita tinggalkan solat kadang-kadang. Kita puasa main-main. Kita sedekah pun riak. Banyak kita menentang Allah Subhanahu Wa Taala. Gunakan pula nikmat yang Allah bagi untuk lawan dia buat maksiat. Tapi Allah masih ampunkan dosa kita. Allah masih bagi lagi nikmat kat kita. Allah bagi lagi nikmat. Bagi hidayah kat kita. Jumpa pula dalam kumpulan-kumpulan orang yang mengingati tentang akhir zaman. Allah lorongkan kita. Maka ini tanda Allah sangat sayang pada kita. Allah sangat sayang pada kita. Cuma kita yang tak sayang Allah. Kita tak perasan lagi. Allah bagi macam-macam kat kita. Ya, sebab itulah kita nak kena rasa. Sebab tu tuan-tuan puan-puan, insya-Allah saya nak sebut sini, saya nak ajak tuan-tuan sekalian, puan-puan sekalian, termasuk anak-anak, cuba ajak anak-anak sekali kalau boleh. Iaitu kita nak bagi apa yang telah diberi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah radhiyallahu anhu. Apa dia? Sayyidina Ali ni cerdik. Dalam satu hadis dia kepada Rasulullah SAW, apakah jalan yang paling cepat, yang paling pendek, yang paling dekat, yang paling mudah untuk dekat dengan Allah? Yang mudah kita nak buat. Yang dekat, yang cepat, yang pendek. Maka ditanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul pun terdiam, diam sekejap. Kemudian Rasulullah pun cakap dengan Sayyidina Ali. Dia kata, kamu ikut apa yang aku baca. Maka dia pun baca, dia tutup mata. Rasulullah SAW tutup mata dia. Kemudian Rasulullah membaca, La ilaha illallah. Rasulullah membaca, La ilaha illallah 3 kali. Tutup mata. Tutup mata ni maknanya kita nak fokus kepada kalimah La ilaha illallah. La tu kalau boleh 6 harakat. Kalau boleh. Kalau 2 harakat pun boleh lah. Tak apa. Jangan 1 harakat. La ilaha tu dah jadi lain makna dia. La ilaha illallah. Jadi Rasulullah baca salam pada Sayyidina Ali. Sebelum dia baca pada sahabat lain. Kemudian Sayyidina Ali pun ikut. Sayyidina Ali pun ikut. 3 kali juga. Lepas tu dia sambung pada. Maknanya kata Rasulullah SAW, zikir yang dibaca oleh aku dan oleh para nabi, para rasul sebelum aku. Maknanya zikir yang terbaik. Yang paling afdal zikr. Iaitu kalimah La ilaha illallah. Maka siapa-siapa yang membaca kalimah La ilaha illallah, membanyakkan baca, maka insya-Allah akan mudah bagi dia baca ketika nak mati. Sebab tu hari ni kita tengok ramai orang susah nak sebut La ilaha illallah. Kerana dia tak amalkan zikir La ilaha illallah. Dan zikir La ilaha illallah ni bukan hanya kita baca ketika tahlil aja. Kita kata mai kita baca tahlil, kita baca. Tak. Setiap masa, setiap saat kalau boleh. Banyak kelebihan dan kalau nak sebut fadilat dia, banyak sangat kebaikan dia. Tuan-tuan boleh tengok sinilah, dalam Google pun ada. Apa kelebihan kalimah La ilaha illallah daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.
maka kita akan dapati banyak. Tapi jangan beramal untuk fadilat. Bukan. Jangan beramal kerana fadilat. Ini saya nak betulkan. Kita beramal hanya satu je. Kerana Allah. Kerana Allah. Ini mesti betulkan ni. Disebutkan niat itu lintasan dalam hati kita. Contohnya nak semayang ke, nak makan ke, nak minum, nak puasa ke, nak apa. Lillahi ta'ala sahaja. Siapa yang beramal kerana selain daripada itu, syirik, mensyirikkan Allah. Disebut syirik tawajuh ataupun syirik qasad. Kita puasa kerana kita nak sihat. Kerana nak sihat, kita puasa. Syirikkan Allah tadi, qasad kita. Ini adalah halangan kepada mengikhlaskan hati kita. Jadi, niat mestilah hanya kerana Allah sahaja. Lillahi ta'ala. Habis macam mana kebaikan-kebaikannya? Puasa sihat. Rasulullah sebut apa? Sumu tasihu. Kamu puasa, kamu sihat. Rasulullah sebut. Semayang duha. Kenapa semayang duha? Amalkan duha. Supaya nak kaya. Syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Semayang duha kerana kaya. Baca waqiah malam-malam kerana nak kaya, tak nak miskin, tak nak fakir. Mensyirikkan Allah. Syirik tawajuh dipanggil. Kita menghadap ataupun kita buat amal supaya orang tengok kita. Nak riak tadi. Jadi apa yang kita perlu buat, kita kena betulkan niat. Ini mentauhidkan Allah. Betulkan niat maknanya apa saja saya buat mesti lillahi ta'ala. Kerana Allah saja. Kalau ada kebaikan dalam apa yang kita lakukan itu, maka itu adalah anugerah Allah. Contoh, kita belajar ni dapat ilmu. Kenapa datang sini? Kerana nak dapat ilmu. Salah. Saya nak sebut dalam bahasa orang kampung. Jangan cakap itu. Kenapa datang belajar? Kerana Allah suruh saya belajar. Saya junjung perintah Allah. Kerana Allah suruh saya cari ilmu. Supaya dapat reda Allah. Itu aja. Habis? Yang lain-lain? Yang lain-lain saya mohon ke Allah. Mudah-mudahan ilmu saya ni Allah berkat. Bagi barakah pada saya. Saya boleh pandai. Mudah-mudahan saya boleh bantu Islam dengan ilmu saya. Jadi segala yang lain, fadilah-fadilah. Ataupun kelebihan-kelebihan amal tersebut adalah doa kita pada Allah. Jangan sandarkan pada amal. Sandarkan pada Allah. Maknanya, kenapa solat duha? Boleh tak solat duha? Kerana kaya? Tak boleh. Mensyirikkan Allah. Solat duha, minta kaya boleh tak? Boleh. Kita solat duha untuk minta kaya. Boleh sebab minta pada Allah. Bukan kerana kita nak kaya, kita semayang. Nampak? Itu beza dia. Niat mesti kerana Allah. Ini kata ikhlas. Ini kita kena betulkan ni. Jadi maknanya segala yang kita lakukan mesti kerana Allah. Bila kita buat kerana Allah, hatta makan, kita makan kerana Allah, maka barulah kita makan benda yang halal. Kita tak makan benda yang haram. Benda syubhat, tinggalkan. Kan? Benda syubhat kita tinggalkan. Kenapa saya makan kerana Allah? Makan bukan kerana sedap ke tak sedap. Makan kerana Allah perintah makan. Kulu washrabu. Allah perintah makan, minum. Wala tusrifu. Jangan kamu berlebihan. Barulah makan tak boleh berlebihan. Sebab makan kerana Allah. Baru makan ikut sunnah. Tapi kita makan ikut nafsu. Bila sedap je kita makan. Kan? Hari ni, ibu masak apa ibu? Hari ni masak tom yam. Kambing. Wah, habis 2 periuk. Besok, makan apa? Hari ni tak ada apa-apa. Nasi kosong je dengan kicap. Makan pun tak. Makan bukan kerana nafsu. Kalau betul-betul nak latih diri kita beriman pada Allah. Makan kerana Allah. Minum kerana Allah. Sembayang kerana Allah. Tetapi kalau dapat kelebihan daripada itu kita sandarkan kepada anugerah Allah. Mari kita minta, ya Allah, aku sembahyang duha ni, ya Allah, Kau berikanlah pada aku kekayaan. Minta kaya, boleh? Boleh, tak apa. Minta dunia boleh? Boleh. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Tapi kalau minta dunia, tuan-tuan, jangan minta dunia saja. Takut dunia itu akan jadi rosak kat kita. Minta dunia untuk boleh bantu Allah, bantu Islam. Ya Allah, berilah aku kaya supaya aku boleh infak pada jalanmu, ya Allah. Minta dunia supaya boleh bantu. Minta dunia supaya sempurnakan akhirat. Jangan minta dunia saja, rugi kita. Baik, jadi sebab tu sekarang ni tuan-tuan, saya nak tuan-tuan kalau boleh ikut saya. Ini adalah perkara yang disanadkan, yang telah ditalakikan. Untuk kita sama-sama dapat, saya minta tuan-tuan baca sama-sama saya. Kita tutup mata kita baca kalimah la ilaha illallah. Bila saya baca, habis baca, tuan-tuan ikut. Habis baca, tuan-tuan ikut. Baca dengan hati sama-sama. Mata tutup, kita baca dengan hati. Kita cuba bayangkan kelemahan kita. Kita bayangkan kehebatan Allah. Tunduk kita pada Allah. Kita mengakulah Allah Tuhan. Mengakulah Allah Rabb dan Ilah. Dan kemudian selepas tu,
kalau boleh amalkan setiap pagi ataupun petang, ikutlah bila-bila masa kita nak baca. Baca style macam mana yang Rasul SAW ajar pada Sayyidina Ali ni. Lepas tu baca nak banyak-banyak laju-laju pun tak apa. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Boleh ikutlah. Tapi 3 ni kalau boleh baca sekurang-kurang sekali seumur hidup. Sebab Rasul SAW ajar Sayyidina Ali macam itu. Jadi saya nak ajar tuan-tuan. Boleh InsyaAllah. Okey, kita tutup mata kita sekejap. Tutup mata kita sama-sama. Kita istighfar, astaghfirullahalazim, astaghfirullah. Baik, saya akan baca, tuan-tuan ikut. Habis saya baca, tuan-tuan ikut. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah SAW. InsyaAllah saya mudah-mudahan apa yang kita sama-sama bacakan ni, Allah akan berkati kita dan cuba jadikan amalan. Kemudian la ilaha illallah tu kita baca, jadikan zikir kita. Banyak. Ikutlah kita nak mula dengan 100 kali ke 1000 kali ke, ikut kemampuan kita masing-masing. Nak baca masa bila pun baca. Tapi baca dengan lidah. La ilaha illallah. Hati pun baca sama. Baca dengan hati maknanya menghadirkan hati. Baca dengan lidah, kita nak mengingatkan fizikal kita tentang tidak ada Tuhan, tidak ada ilah melainkan Allah. Baca dengan hati, hati akan mengingatkan roh. Lama-lama dia akan memberikan signal pada roh. Akhirnya setiap kita punya ni akan berzikir pada Allah. Benda ni peringkat-peringkat lah, lama kan tengok. Dan kemudian kalau kita kata kita banyak dosa pun, banyakkan. Lagi banyak dosa kita, sebutlah la ilaha illallah. Dan la ilaha illallah ni, kalau boleh, kita kaitkan dengan af'al Allah, perbuatan Allah. Bila kita sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah sebut, sambil kita tengok pokok, sambil kita tengok rumah, maka kita tengok tidak ada yang menjadikan pokok melainkan Allah. Hati kita rasa macam itu. Tidak ada yang menjadikan rumah melainkan Allah. Tidak ada yang kita nak makan, hati kita duk baca la ilaha illallah. Tidak ada yang bagi rezeki, Allah yang bagi. Tidak ada yang mengelakkan kita, yang melindungi kita, Allah yang. Jadi la ilaha illallah, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu, dia kata dia akan menjadi sesuatu yang membentuk jiwa kita untuk mentauhidkan Allah dalam setiap perkara yang kita lalui. Maka pada ketika itulah dia akan memberi kesan kekuatan. Datanglah Dajjal, datanglah siapa pun, kita bersama Allah. Maka pada ketika itu insya-Allah kita akan tenang dan kuat, insya-Allah. Aku liqali hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Itu insya-Allah sikit sebanyak apa yang saya cuba sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan kita tidak takut dah. Kalau takut, baca la ilaha illallah banyak-banyak. Baca la ilaha illallah, tajdid iman kita, perbaharui iman kita. Baik, ada apa soalan tambahan atau apa-apa insya-Allah? Ada apa-apa? Ya. Tanya peranan WHO akhir zaman ni dan kaitannya dengan tugu di Georgia tu, tentang depopulation. Adakah ini WHO berperanan dalam depopulationkan manusia hanya tinggal 500 juta? Okey, pertama kita nak sebut kat sini, WHO dia bukan di bawah negara-negara United Nations. Dia bukan agensi kerajaan. WHO kalau dulu betul dibiaya oleh agensi kerajaan lah. Ataupun kita katalah United Nations ada 193 negara. Maka 193 negara itu akan biaya funding WHO. Mula-mula macam itulah. Jadi WHO ni dia bertanggungjawab ke atas dia punya pembiayanya negara-negara. Tapi sekarang WHO telah diswastakan. Jadi bila telah diswastakan, yang biaya dia sebenarnya walaupun ada negara-negara bagi, tetapi majority funding dia daripada swasta. Antaranya Bill and Melinda Gates Foundation. Itu antara yang besar. Rockefeller di bawah Gavi Foundation. Jadi semua dia banyak orang yang ada kepentingan. Contohnya orang-orang yang pharmaceutical, yang terlibat dengan farmasi ni. Ubat-ubat ni. Jadi WHO difunding oleh orang yang buat ubat. Baguslah sepatutnya. Sebab bila dia buat ubat, jadi WHO pun akan fokus pada ubat kan. Tapi masalahnya bila ubat tu tak betul,
ataupun bila ubat itu ada kepentingan. So, nak ada ubat mesti ada market, maka dia create, dia mencipta market dia. Jadi WHO menjadi platform ataupun brand kepada kan ubat yang ada di belakang dia. Jadi ini peran kita nampak sekarang macam itulah lebih kurang. Mungkin sebahagian doktor tak setuju dengan saya. Dia kata WHO ni bagus, ikhlas, buat semuanya tak apalah, terpulang. Tapi nak sebut sini belakang ni difunding oleh swasta. Jadi dia bukan macam hospital kita. Macam Kementerian Kesihatan, government yang fundingkan. Government ni tentulah dia bersama rakyat. Sepatutnya gitu kan. Tapi WHO tidak. Okey, yang kedua, adakah dia sangkut paut dengan agenda-agenda depopulation yang ditulis di batu Tugu di Georgia tu? Maka kita melihat oleh kerana dia dikuasai oleh mereka yang ada agenda tersebut, maka tidak mustahil dia menjadi alat kepada mereka yang ada agenda tersebut. Depopulasi. Mereka nak bunuh ramai orang. Tuan-tuan, kita pun tak tahu kita ni sempat hidup tak sempat hidup. Sampai 2024, 2025. Mungkin akan berlaku sesuatu di South Asia Pasifik. Akan berlaku peperangan. Mungkin. Wallahualam tak tahu. Kita tak tahu. Kita agaklah. Dan kemudian mungkin kita meninggal dunia. Mungkin. Ajal kita dah sampai. Maka, kalau Allah izin, kematian pun, dia nak 90%. 95% penduduk dunia ni habis. Itu dia punya perancangan. Dia nak ada kat dunia ni 500 juta orang sahaja. Sekarang ni 7 bilion. Katalah 7 bilion, 8 bilion. Jadi 500 ribu orang, 500 juta orang je. Jadi semua keluarga-keluarga dia lah. Jadi sebab tu tuan-tuan rahmat Allah, kalaulah Allah izin kita mati pun, kan, maknanya kita mati dalam keadaan ada iman, ada zikrullah, dalam keadaan beramal, dalam keadaan bertaubat pada Allah. Ini kita penting. Jadi memang dia tidak mustahil menjadi platform. Sebab kita nak cakap tak ada dalam piagam dia, tak tulis. Kami nak mematikan manusia, tak ada, memang tak ada kan. Jadi kita nak cakap je, dia tuduh pula kan. Kamu ni menuduh pandai-pandai je. Tak. Jadi tidak mustahil dia boleh menjadi platform sebab yang di belakangnya itu ada agenda-agenda yang digambarkan tadi. InsyaAllah. Saya ingin tanya satu soalan. Ya. Sinopsis sekarang ni, jalan cerita dia, kita di fasa keempat. Ya. Di akhir zaman menjelang pada fasa kelima. Ya. Bermakna ada dua pendapat. Pendapat A dan pendapat B. Okey. Pendapat A mengatakan sebaiknya kita berhijrah ke perkampungan akhir zaman. Ya. Dan pendapat B pula mengatakan sebaiknya kita terus ke Tanah Hijaz, Madinah ataupun Mekah. Jadi dalam keadaan pendapat peribadi pada Ustaz, yang mana pilihan Ustaz? Sebaiknya di fasa keempat akhir zaman ni, seeloknya jika kita ada peluang untuk ke Tanah Hijaz pun kita dapat, peluang perkampungan akhir zaman pun kita dapat. Dua-dua kita dah jumpa. Yang mana sepatutnya kalau pilihan Ustaz pilih? Baik. Jadi di akhir zaman ni, oleh kerana kita akan berhadapan dengan banyak masalah, banyak kesusahan, ujian, maka ulama-ulama yang mengkaji sebahagian yang mengatakan kita kena buat perkampungan akhir zaman. Perkampungan akhir zaman ni dibayangkan perkampungan orang Islam yang akan duduk satu tempat bersama-sama tolong-menolong antara satu sama lain untuk berhadapan dengan fitnah ujian yang besar ni. Ini satu huraian lah. Kemudian satu lagi huraian, kita buat satu perkampungan umat Islam, anak-anak, isteri-isteri semua duduk situ, bapa-bapaknya yang boleh berjuang, pergi berjuang. Macam itu satu pandangan. Yang kedua, pandangan yang seterusnya ialah kita selamatkan diri kita, keluar uzlah terus ke masyarakat, ke dalam hutan sebagainya, tanpa interaksi dengan masyarakat kita pergi sama-sama, kita selamatkan keluarga dululah, macam itu kan. Jadi tak apa kita uzlah gitu. Itu pandangan yang ketiga. Jadi banyak pandangan. Termasuklah pandangan kita pergilah ke Madinah dan ke Mekah untuk kita selamat, sebab Dajjal tak boleh masuk situ. Dajjal tak boleh masuk Mekah dan Madinah, tapi tentera Dajjal boleh. Tentera Dajjal dah masuk pun dah dekat Mekah Madinah ni. Kalau pergi Mekah Madinah, nampak tak yang mata sebesar-besar mata kan. Itu sebab tentera dia tu. 1924 kejatuhan Khalifah Osmaniyah 1924, Amir Mukminin dah dicantas, kan, dipecat. 1925 Saudi diberi Mekah Madinah, sebenarnya orang Arab diberi kepada Saudi, dinamakan Saudi Arabia. Siapa Saudi ini? Ini sensitif ni sebab pakai PP ni. Lagi tak boleh pergi tak boleh pergi tak boleh pergi umrah. Tak apa. Nak dekat akhir dah ni. Jadi nak sebut kat sini, bukan Mekah Madinah bukan dia punya, Allah punya kan. Baik, dia nak sebut sini,
sebenarnya dia dah ambil dah. Mekah, Madinah dia dah ambil dah. Sebab tu kita tak boleh bersatu sampai sekarang. Setiap kali perhimpunan untuk menyatukan umat di Madinah, di Mekah ketika haji, akan ada lah perancangan-perancangan lain menggagalkan penyatuan. Ulama kita nampak dah, kita mesti bersatu, mesti bangkit. Kita kontrol, kita paling ramai di dunia ni, umat Islam paling ramai. Kita buat ekonomi kita sendiri, kita buat sistem kita sendiri. Apa salah kan? Kalau kerajaan tak nak, tak apa, kita buat sama-sama kita. Jadi ulama banyak dah nak berkumpul, nak bersatu, nak bincang-bincang ni. Tapi digagalkan oleh orang-orang tertentu lah. Sama ada digagalkan perhimpunan kat situ, ataupun orang-orang tu ada yang ditangkap, ataupun orang tu besok tempat dia pula dibuat satu lagi tempat lain yang nak kacau yang benda tu. Jadi ini semua perancangan dia lah. Jadi kalau nak kata kita duduk di Madinah dan Mekah selamat, kita duduk kat kampung, kat hutan selamat, Dajjal tak boleh masuk hutan ke? Kan? Syaitan tak boleh masuk hutan ke? Boleh masuk hutan. Banyak kat hutan lagi banyak jin syaitan. Mambang tanah lah, mambang apa semua ada kan, Ramli sebut kan. Jadi maknanya dia punya kuncinya di akhir zaman ni bukan kita nampak fizikal selamat, tu nombor satu. Selamat di akhir zaman nombor satu bukan selamat dari sudut dunia. Siapa yang nak selamat dunia dia di akhir zaman, maka dia ada lagi penyakit al-wahan tu. Penyakit hubbud dunia wa karihatul maut, ada lagi. Jadi kita duduk hutan sebab apa? Takut mati. Itu konsep tu salah. Tapi masuk hutan, buat perkampungan supaya kita memperkuatkan diri kita untuk kita bangkit, membantu Islam. Itu lain. Jadi kita betulkan dululah. Baik. Walaupun kita tidak nafikan Mekah dan Madinah akan menjadi tempat perhimpunan umat Islam di akhir zaman untuk bangkit. Itu memang ada dalam hadis. Jadi benda tu akan berlaku secara natural. Daripada mana? Siapa yang nak berkumpul kat situ? Siapa yang nak bangkit ni? Orang-orang yang beriman, orang yang bertakwa, orang yang ada kekuatan iman Islam yang tidak terpengaruh dengan Dajjal. Tapi hari ini, kita sendiri pun tak boleh nak betul-betul jaga iman kita, takwa kita. Macam mana kita nak bersama di Mekah dan Madinah? Silap-silap, bagaimana hadis Nabi SAW, apabila Dajjal berada di tepi tanah haram, maka dia akan gegarkan Madinah dengan 3 kali gegaran, maka keluarlah kafir keluar, kita yang keluar. Pergi Madinah dah. Duduk Madinah dah, kena kepung dengan Dajjal tadi. Tiba-tiba kita yang keluar. Yazbillah min zalik. Nak sebut kat sini, kuncinya bukan pergi Madinah. Bukan pergi Mekah. Kuncinya bukan pergi ke kampung-kampung mana tadi. Kuncinya iman kita, takwa kita, amal kita. Itu kunci dia. Tauhid tadi. Kita punya tauhid kita, iman akidah kita, amal kita. Kita kena buat amal ni, sekarang kena beramal ni. Baca Quran, cuba belajar-belajar Quran. Belajar-belajar bangun malam, belajar-belajar kita taubat berpuasa dan sebagainya. Kemudian yang ketiga ialah kita nak jaga kita punya kebangkitan. Maknanya bukan kita lari, tapi kita nak bangkit. Nak bangkit. Amal membangkit. Amal sebab tu saya kata, keselamatan bukan duduk di hutan atau bukan duduk di bandar. Keselamatan bila kita ada iman, takwa, amal. Baru kita selamat. Ini konsep yang nombor satu yang mesti kita faham. Nabi sebut ada di kalangan orang-orang beriman yang akan lari ke gunung-gunung. Ini hadis sahih Muslim. Akan lari ke gunung-gunung. Maka ditanya oleh sahabiah dia, Ummu Suraik, dia kata apa? Ya Rasulullah, bagaimana orang Arab masa tu? Maka kata Rasul, orang Arab sedikit. Maknanya, oleh kerana orang beriman tu dah tinggal sikit sangat, dah tidak ada jamaah, dah tidak ada kekuatan dah. Maknanya pemimpin dah kena tangkap, dah kena bunuh. Ulama' kena tangkap, kena bunuh. Ulama' yang muktabar. Kena tangkap, kena bunuh. Mungkin dia tak ada orang dah. Kita tinggal boleh. Masa itulah ada orang beriman akan pergi ke gunung-gunung. Selamatkan akidah dia. Macam mana Ashabul Kahfi. Tapi sebelum tu, selagi kita ada pemimpin, selagi kita ada ulama', selagi kita ada jamaah di kawasan-kawasan kita, hidupkan jamaah tu. Jamaah Islam yang sebenar tadi. Yang ada iman, ada takwa, ada tarbiyah, ada amal. Kita hidupkan yang itu. Mungkin nak hidupkan tu di tempat yang jauh sikit daripada bandar, terpulanglah. Ada resort sikit, ada air terjun sikit, ada hutan-hutan sikit. Best lah, boleh tanam-tanam kan. Kalau kat bandar tak boleh tanam-tanam. Kan? Katakan kita tahu akan ada masalah food, akan ada masalah makanan. Kita tahu. Maka nak tanam kat bandar boleh ke? Nak tanam dalam plastik? Gantung-gantung kan. Berapa banyak boleh tanam kan? Contoh, jadi kita carilah tempat yang boleh tanam-tanam sikit. Itu sebab kita bayangkan bahawa kita nak duduk satu tempat yang boleh kita survive sama-sama. Kemudian cari tempat tu, tempat yang orang beriman semua, orang Islam semua kan. Supaya kita boleh tolong-menolong. Itu satu yang baik. Tetapi bukan dasarnya takut.
Orang Islam tak lari daripada perang. Orang Islam tak lari daripada ujian. Orang Islam berhadapan dengan, kalau Allah izin, dia hadap dengan penuh keimanan, kesabaran, dia redha apa yang Allah bagi pada dia. Tapi kita lari tu maknanya, tapi bukanlah kata tak boleh nak keluar tadi tu, boleh. Tapi konsep dia kena betul. Kalau tidak, semua pakat pergi Mekah, Madinah. Orang baik-baik semua tak ada dah kat Malaysia ni. Malaysia makin teruk lah. Tak ada orang yang nak cakap pasal amar ma'ruf nahi munkar. Kan? Bayangkan kita semua orang baik-baik semua sehutan. Bayangkan. Apa jadi kat bandar? Tak ada dakwah dah. Masjid kosong. Yang datang masjid kambing masuk dalam tu. Orang yang tinggal, orang yang maksiat. Jadi, mana dia amar ma'ruf nahi munkar yang Allah wajibkan? Mananya dakwah yang Allah wajibkan? Di situlah kita, sebab tu perlu ada pemimpin, perlu ulama, perlu ada jamaah. Jamaah ni macam mana? Kita tengoklah jamaah yang kita rasa tu. Adalah ciri-ciri, nanti kita bincanglah. Dia nak sebut kat sini, kan, konsep pergi berhijrah ke mana-mana tu ialah konsep untuk membina kekuatan, bukan konsep melarikan diri. Kalau kita larikan diri, memang kita tak boleh larilah daripada fitnah akhir zaman ni. Tapi kita bina kekuatan, di situ ada rahmah. Sebab tu ayat dalam surah Kahfi tu, kan, bagaimana mereka pemuda-pemuda itu pergi keluar, kan, berhijrah ataupun uzlah, diguna perkataan uzlah, kan, sampai peringkat Allah memberikan rahmah pada kita. Nak rahmat tu, rahmat Allah tu kita nak. Rahmat Allah yang tolong kita, rahmat Allah yang bantu kita, yang selamatkan kita, rahmat Allah. Bukan kita. Kalau kita yang boleh jaga diri kita, maka kita dah membelakangkan Allah. Boleh kalau nak selamat boleh pergi Mekah, pergilah. Tapi Mekah pergi dengan iman, dengan takwa, dengan amal. Jangan pergi, kan, pergi sebab nak duduk dekat tempat yang selamat aja. Tak selamat. Dajjal tak boleh masuk, tentera dia dah ada sekarang ni. Cuma pendapat B tadi tu, dia mengatakan pergi ke Tanah Hijaz sebab Imam Mahdi akan dibai'ah di depan Kaabah. Itulah itu untuk ni lah, betul. Ya. Itulah anak-anak, isteri-isteri, perempuan ni, orang tua, ayah kita, bapak kita, orang tua-tua ni letaklah kat kampung yang kita letak tu. Orang yang sihat-sihat ni bila besok ada panggilan besok, macam mana kita tahu panggilan tak panggilan, benar tak benar? InsyaAllah kita tahu. Betul nak tanya tentang rukun Hajarul Aswad, panji hitam daripada Nusantara tu. Macam mana panggilan yang dikatakan daripada Nusantara? Spesifik Nusantara tu Malaysia ke Indonesia kan? Yang akan membantu pembebasan Baitul Maqdis ni. Adalah pandangan. Ada pandangan para ulama yang mengkaji. Contohnya perkataan daripada Syekh Abu Bakar Al-Awawidah. Dia bekas ketua pengurusi kepada Rabitah Ulama Palestin. Dia pernah menyatakan dalam ucapan dia di Jakarta. Dia datang Malaysia, kamilah bawa Malaysia ni, lepas tu dia pergi Jakarta. Pergi Jakarta tu alhamdulillah dia buat satu perhimpunan Tabligh Akbar. Kalau tak silap saya lah, dia buat Tabligh Akbar. Kemudian lepas tu dia buat perhimpunan, dia kata kami telah mengkaji. Maka kami telah melihat, dia kata kaum-kaum lain, bangsa-bangsa lain banyak dah tolong Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Rom, Syuaib Ar-Rumi, kan, daripada Afrika ada Bilal dan sebagainya lah. Tapi kami melihat tidak ada lagi dari Nusantara. Maka kami di Palestin sedang menunggu saudara-saudara dari Nusantara untuk pergi membebaskan bumi Al-Aqsa. Kerana daripada kajian ni, maka Nusantara ni lah antara yang terbaik dari sudut nak ni lah. Baik. Itu pandangan dia lah. Dan kajian dia. Dan saya rasa ada kebenaran juga. Dia ada hujah dia lah. Begitu juga ada beberapa daripada ulama' Nusantara pun begitu juga pandangan mereka. Dan apatah lagi bila kita mengkaji semula tentang asal-usul orang-orang Melayu ni, dia ada kaitan juga dengan Nabi Allah Ibrahim AS. Kan, daripada Kantura dia. Daripada isteri dia yang ketiga, kan. Jadi nak sebut sini, adalah kita kata silsilah di situ. Tapi sebenarnya benda itu akan jadi secara natural. Ini pandangan saya. Secara natural ni maknanya kita, dia tidak boleh bangkit melainkan mesti ada iman. Mesti ada amal. Mesti ada ukhuwah. Kasih sayang. Kalau tak ada hak ni, kita cakap sampai apa pun tak boleh jadi. Adakah kita ada iman yang cukup? Mantap. Saya pernah berjumpa dengan Pak Sumit. Kenapa Pak Sumit? Ulama Nusantara ni, alhamdulillah. Saya sebut nama dia kat sini lah supaya tuan-tuan kenal dia. Saya jumpa dengan dia, banyak kali lah saya jumpa dia. Bila saya tanya pasal akhir zaman,
Al-Mahdi dan sebagainya, maka dia kata Al-Mahdi ni dia punya disiplin tinggi. Kita jangan bayang Al-Mahdi ni semayang lambat-lambat. Al-Mahdi ni tinggi sebab kita nak jumpa dengan ketua kepada jahiliah tu, Dajjal tu. Jadi disiplin kita tinggi. Hari ni boleh bangun malam tiap-tiap malam. Boleh menangis ketika taubat. Boleh kita dalam keadaan zikrullah. Boleh kita duha. Boleh dalam keadaan Quran kita baca tiap-tiap hari. Satu hari 1 juz, 3 juz kurang-kurangnya. Supaya 10 hari khatam. Boleh kita buat amalan-amalan yang kita sebut tadi. Zikir sepanjang masa. Itu semua disiplin. Mujahadah tu. Makan pun berkira. Makan ni berkira. Kan? Ada 4 rukun yang kita kena lalui. Kan? Kurangkan tidur. Kurangkan makan. Kurangkan bercakap. Kurangkan bergaul yang sia-sia. Ini sebenarnya 4 perkara ni kita buat tak? Jadi ini antara disiplin-disiplin. Jadi memang Al-Mahdi digambarkan akan berkumpul di sana. Tetapi siapa yang akan berkumpul tu? Kita tahu aja, kan? Tapi kita tidak bersedia. Sebab tu beramal. Jadi secara naturalnya, apabila kita duduk dalam program-program tarbiyah macam ni, proses, kita bincang, bina kesedaran, maka orang-orang yang ada kesedaran kekuatan ni lah yang Allah akan perkuatkan 50 kali ganda. Jadi setengah pandangan ulama kata apa? 50 kali pahala tu maknanya orang yang akhir zaman ni Allah bagi kekuatannya 50 kali ganda. Sehingga dia boleh mengimbangi kekuatan Dajjal. Sehingga boleh mengimbangi kekuatan Dajjal. Jadi macam kita hari ni lembik. Kan, perut pun besar lagi. Perut saya lah. Jangan tengok perut tuan-tuan, perut saya. Kenapa besar? Sebab tak exercise. Lari 100 meter pun dah mengar-mengar. Bukan lari, jalan. Saya lah. Kan. Dari sudut fizikalnya, dari sudut spiritualnya, dari sudut mentalnya kan. Jadi itu yang natural. Jadi adakah akan bangkit dari Nusantara? InsyaAllah akan bangkit daripada seluruh dunia. Rasulullah sebut sebelah timur, termasuk Nusantara. Tapi orang yang macam mana? Bukan orang yang berangan. Orang yang beramal. Jadi kita ni jadi orang beramal. Tak apa. Kita tak kuat sekarang, tak apa. InsyaAllah bila sampai masa Allah akan bagi kita kuat. Tapi kita kena ikut proses. Tarbiyah tu kena ikut. Kita kena faham. Contohnya niat tadi kan. Niat kena betulkan. Kalimah la ilaha illallah kena kita faham. Kita kena faham dia. Kita kena amalkan. Dan Islam, kita jangan nampak Islam sembahyang aja. Puasa aja. Islam sebagai satu kehidupan. Anak-anak, keluarga. Kehidupan kita. Jadi semua kita rasa sebagai satu yang perlu kita persiapkan. InsyaAllah, bila kita hadiah tu, barulah jadi yang kita gambarkan Rasulullah sebut tu. InsyaAllah, mudah-mudahan kita termasuk dalam kumpulan tu lah. Ada apa soalan? Ya, Dek. Assalamualaikum. Golongan Zionis ni dia ada klasifikasi, dia dah classify manusia ni kepada 4 golongan. Ya. Sama sekali golongan bawahan, Ya. kelas, Ya. golongan yang berfikir, satu golongan mereka lah. Ya. So insyaAllah lah mungkin kita ni dalam golongan yang berfikir lah. Ya. Berfikir Betul. So jadi Ustaz, saya nak tanya pendapat Ustaz. Kadang-kadang okey, apa method kita ni yang boleh berfikir ni nak tarik at least golongan middle class ataupun golongan yang bawahan ni untuk sama-sama berfikir. Ataupun kadang-kadang contohlah, sebagai saya contoh pengalaman saya kan. Okay, saya pun tak pandai. Tapi contoh dalam soal vaksin dan sebagainya, kita boleh berfikir sikit. Kita kadang-kadang nak cerita kat orang tu. Kadang-kadang kita nak cerita tengok orang tu, kita tengok orang ni pun baik juga orang ni kadang kadang macam pakcik-pakcik kita ke, kawan-kawan kita yang lebih tua ke, yang orang kata ahli masjid dan sebagainya. Kadang kita nak sembang ni, tapi macam mana? Tak sampai. Okey, alhamdulillah. Soalan daripada seorang pemuda. Kita tahu ada beberapa kategori manusia depan kita. Yang lalai ramai, yang tak tahu ramai kan. Jadi kita macam mana nak dakwah pada mereka lah cara ringkas, nak bantu. Baik, nombor 1, kita kena sedar supaya kita tak putus, kita tidak kecewa. Kita akan dapati ramai yang tak ikut. Sebab akhir zaman ni memang ramai yang akan terpengaruh. Jadi kita jangan kecewa lah. Kita buat tak jadi. Buat tak jadi, tak apa. Buat terus. Yang penting buat. Maksudnya dakwah tadi. Okey, yang kedua, bila kita nak buat dakwah,
Kan, bila kita nak buat dakwah, nombor satu, kita jangan rasa kita lah yang pandai, kita yang kuat, kita yang tahu. Saya ni dah dengar ceramah macam-macam. Saya dah baca buku, saya dah contohkan. Jadi, kekuatan pada Allah. Maka nombor satu, sebelum kita buat, kita minta pada Allah dulu. Kan, kalau boleh sebelum, katalah kita ada 3 orang, 4 orang kita nak cuba dekati, nak cuba sampaikan. Apa saja yang kita nak sampaikan. Jangan kita sampaikan lagi sehinggalah kita semayang 2 rakaat, solat hajat, minta pada Allah, ya Allah tolonglah aku nak jumpa dengan orang ni, 3 orang ni, aku nak sampaikan tentang akhir zaman, aku nak sampaikan tentang kebenaran-Mu. Ya Allah tolonglah, bukalah hati dia, mudahkanlah aku ya Allah. Nombor satu, minta pada Allah dulu. Ni rahsia dia. Sebab kita tak kuat, kita tak malas. Kita kuat pun, kekuatan tu Allah bagi. Baik. Jadi, bila kita minta kepada Allah, hidayah Allah, kita minta Allah jangan tahan. Jangan tahan tak apa kita kata barakah, rahmah. Jangan tahan hidayah, taufik dengan orang tu dengan sebab dosa kita. Minta, ya Allah aku dosa, ya Allah aku lemah, ya Allah aku banyak kekurangan, ya Allah mereka pun ada dosa. Janganlah kau tahan hidayah-Mu, taufik-Mu, rahmat-Mu, barakah-Mu daripada turun bila aku bersama-sama dengan dia bincang-bincang. Kau ampunlah, kau yang maha pemurah, maha pengasih. Minta ke Allah, janganlah jadikan kita punya dosa, kita punya kelemahan, keaiban, kita punya kekurangan tadi sebagai penghalang hidayah Allah. Penghalang taufik tadi. Kita kena minta. Ini nombor satu, saya minta tuan-tuan perempuan, bila kita ada kesedaran nak sampai pada orang, minta pada Allah dulu. Dia tuan punya hati orang tu. Orang tu, hati tu Allah pegang. Kita nak pergi ke dia, kan? Kita ingat kita okey, rupanya tak okey. Kita pun tak tahu. Jadi, nombor satu, minta ke Allah. Nombor dua, kita tengok dulu dia. Jangan kita terus bulldoze saja kan. Terus bagi kan. Engkau ni ahli neraka, engkau tahu tak? Akhir zaman nak dekat Dajjal nak keluar ni. Engkau ni masih lagi lalai apa semua ni. Jangan bagi dulu. Menangi hati dia dulu. Kan? Puji sikit kan. Engkau ni kan walaupun tak semayang tapi engkau punya rezeki bagus puji sikit. Tapi kalau tak payah cakap tak semayang tu kan. Kita ambil hati dulu. Jangan terus direct to the point. Tak ada point sebab dia ada hati. Jadi apabila kita attack ego dia, tentu dia akan tolak. Jangan attack ego dia. Kita nak pergi dengan rendah diri, cakap dengan dia dengan baik, dengan rendah diri. Kita rendah diri. Sebab apa kita rendah diri? Sebab yang kita nak cakap tu lebih tinggi daripada kita. Yang cakap tu al-haq. Benda tu daripada Allah. Lebih tinggi daripada kita. Kita rendah diri pada dia. Mudah-mudahan dia boleh terima. Jadi kalau dia tak terima tu memang dah Allah tak bagilah kan. Jadi kita buat dengan keadaan kaedah yang rendah diri, cakap baik kan. Jangan sentuh keburukan dia, jangan sentuh kelemahan dia. Kita sentuh kelemahan kita tak apa. Jadi jangan sentuh kelemahan dia. Jadi lepas tu bila dah habis cakap, habis minum tak apa. Jangan on the spot kita nak dia berubah kan. Tak apa. Okey, Assalamualaikum. Biar dia fikir dulu kan. Balik doa lagi. Ya Allah, aku dah cakap ya Allah. Mungkin aku cakap salah apa, ampunkanlah ya Allah. Jangan sebab salah aku cakap tadi hidayah tak turun, taufik tak turun. Aku minta pada engkau ya Allah, kesianlah kami ya Allah. Aku sayang kat dia, aku suka kat dia. Dia saudara aku, dia kawan aku. Okey, jadi lepas tu datang lagi besok. Cakap lagi lembut. Kita akan perhatikan bila kita bergantung pada Allah, dakwah kita akan berkesan. Dakwah kita akan berkesan bila hati kita sentiasa bersama Allah. Tapi bila hati kita kosong, maknanya kita sendiri tidak bersama Allah. Macam mana nak ajak orang kepada Allah? Jadi kita nak ajak orang kepada Allah, hati kita kena dekat dengan Allah. Bukanlah hati dekat dengan Allah ni maknanya kita mesti pandai macam apa. Tak ada. Apa sahaja yang ada pada kita ni, itulah yang terbaik bagi kita. Dan kita manfaatkan apa ada pada kita. Minta ke Allah. Bila kita bersama Allah, dekat Allah, baru kita boleh ajak orang kepada Allah. Jadi masalah hari ni pendakwah, kan? Kadang-kadang penceramah bebas pun, kan? Kenapa orang suka kat dia? Sebab dia banyak lawak. Contohnya. Ataupun dia banyak benda-benda menyentuh nafsu. Jadi bila menyentuh nafsu ni, orang tak pergi ke Allah, orang pergi ke nafsu. Jadi kita kena bawa manusia kepada Allah, tapi kita sendiri dulu kena dengan Allah. Ini yang kita kena tengok dululah. Selain daripada tu, pandai-pandai kita PR kita lah, lebih kurang lah kan. Tapi hidayah daripada Allah. Jadi insyaAllah kita pelan-pelan. Kemudian media, kami pun memerlukan orang muda yang boleh bantu media ni. Nak sebarkan poster ke, nak buat. Kami perlukan. Jadi siapa yang ada kemahiran, marilah sama-sama. InsyaAllah siapa yang membantu agama Allah akhir zaman ni, kita doa mudah-mudahan dia syahid fisabilillah. Kan? Mati atas katil pun syahid fisabilillah.
Kan? Dia syahid ni bukan perang aja, kan. Kita bantu agama Allah ni, tolong perjuangan ni, kan, insya-Allah Allah akan bagi kita yang sesuai dengan kemampuan kita tadi. Yang syahid insya-Allah. Ya, tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya ingin menyampaikan salam daripada Tuan Akmal Dahlan daripada Bendahara Alam Dagang Alam Warisan. Akmal Dahlan. Saya sebenarnya daripada sana terus bergegas ke sini. Kelas Ya. habis lagi. Saya dah jumpa dengan Ustaz. Ya, insya-Allah. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Saya juga ada jemput untuk tuan-tuan dan puan untuk sama-sama belajar amanah dan budi di sana. Ya. Untuk siapkan kuatan umat akhir zaman. Ya, insya-Allah. Ustaz, ada satu soalan. Seperti yang kita tahu, mungkin 21, 22 nanti akan ada COVID passport. Dan macam mana kita ada kekuatan, ada kemampuan untuk menunaikan haji. Cash. Tapi kita tak boleh nak keluar negara disebabkan kita tak vaksin, tak ada COVID passport. Dan adakah kita termasuk dalam golongan yang berkemampuan tapi tak menunaikan haji ataupun macam mana? Baik, dalam bahagian haji ni, kalau kita terhalang daripada mengerjakan haji sebab nak serembaga agama, maka dia tidak kira mampu lagi. Kalau kita yakin bahawa apa yang dibuat itu boleh menjejaskan iman kita, agama kita, diri kita dengan sebab benda-benda yang dibuat tu, kita yakin dan ada bukti contohnya, maka benda tu kita digagahi oleh musuh. Maka tidak sampai peringkat kita mampu lagi lah, dikira macam itulah. Tapi kalau kita nak pergi, ya, nak ambil, katakan sebab sekarang ni masih lagi, vaksin ni masih lagi tidak diwajibkan. Kita doa tidak diwajibkan. Jabatan Perdana Menteri bagian agama mengatakan vaksin harus kepada semua, melainkan orang yang diarahkan oleh kerajaan, kan. Jadi orang kerajaan tak tahulah siapa, mungkin nak pergi haji kena wajib ambil vaksin COVID-19 kan, contoh, kita tak tahu. Jadi bila dia kata gitu, maknanya kita sedang dalam perundingan nak minta review balik sebab darurat tak darurat. Bila kata harus, tak darurat. Kan, bila harus tak darurat. So tak darurat ni maknanya oleh kerana walaupun 91,000 orang positif kes positif 91,000, katalah 100,000 orang, kan, tapi 99% sembuh. Jadi 0.4% mati dikatakan COVID. Yang lain-lain adalah sakit-sakit, tapi semua tu sembuh. Yang mati 0.4% je. Maknanya yang lain tu walaupun sekarang ni ditahan hospital kuarantin, tapi dia akan sembuh juga insya-Allah. Jadi mana 99, katalah 90% sembuh. Jadi tidaklah kita kata benda ni kena ambil orang sihat, kena ambil kan. Orang sihat tak payah ambil, contoh lah. Jadi kita nak minta pertimbangan lah. Jadi kalau kata pada pandangan saya dan pada pandangan beberapa orang lah, orang ulama. Kami baru jumpa je sebenarnya dengan beberapa orang tuan guru, kan. Kalau benda tu kita yakin boleh memudaratkan kita dengan ambil perkara itu, memudaratkan dari sudut apa-apalah, tak kira, maka kita dipaksa. Maka dipaksa itu maknanya digagahi daripada melaksanakan haji. Maka dia tidak sampai peringkat, kan. Kalau benda tu dipaksa, digagahi tadilah, maka tak sampai peringkat kita wajib nak buat. InsyaAllah tak lama dah. Kita akan tak jadi paksa-paksa. InsyaAllah. Sabar sikit. Saya nak wujud kata-kata Ustaz yang di awal ucapan tadi berkenaan dengan rancangan dia orang yang kita nampak macam nak meletak dunia dalam keadaan susah. Ya. Okay, mungkin kita ada masa setahun, 2 tahun. Adakah usaha sekarang ni yang macam kita tengok kat Indonesia, ada satu perkampungan yang sama-sama dia orang start guna coin dinar dirham. Jadi kalau katakan vaksin dimandatkan, dengan digital currency di exercisekan, membuatkan kita kehidupan biasa tu dah makin terdesak, yang kita kena lari daripada sistem tu. So adakah di kalangan kita ada usaha yang nak get away from the system? Itu. Itu yang saya sebut, adakah kita perlu buat sesuatu. Ini agak sensitif soalan ni. Iaitu adakah kita perlu buat sesuatu untuk keluar, membentuk sistem kita sendirilah. Lebih lembut. Kita bentuk sistem sendiri.
pada pandangan saya, kita kena bentuk sistem kita sendiri. Pada pandangan saya. Contoh, kan, apabila food production telah kurang, kita kena produce food kita sendiri. Banyak ada di kalangan pemuda-pemuda ni, mula belajarlah untuk pertanian. Pertanian contohnya kita ambil benda yang untuk darurat ni, kita tak boleh fikir mewah-mewah. Kita fikir yang perlu sahaja. Contohnya keledek, tanam keledek kan. Keledek boleh ganti beras, contoh. Kan? Jadi, kena ada di kalangan kita yang food production. Kena ada di kalangan kita mungkin kambing dan lembu. Mungkin ada kalangan kita ada benda-benda lain, sayur ke apa ikut. Jadi, sistem tu kena ada. Sehingga kita tidak bergantung dengan luar. Dan kita boleh, kalau perang dunia pun berlaku, kita boleh hidup macam mana biasa untuk membina kekuatan. Mudah-mudahan sampai waktu kita akan bersama. Jadi, itu kena. Termasuklah sistem bila dah katakan digital currency, kita terpaksa katakan sebahagian kita tak bersama dengan tu, maka kita kena kembali barter trade. Barter trade tak apa. Katakanlah dinar pun tak dibenarkan. Katakan dinar baiklah kita guna dinar, dirham kan, silver dengan emas. Tapi katakanlah benda tu tidak dibenarkan, susah nak buat. Tapi kita ada ladang. Kita ada tanaman, kita ada kemahiran. Mungkin kita tak ada ladang, tapi kita boleh sama-sama dengan kawan kita usahakan tempat tu, tanah tu kan. Sama-sama kita kongsi. Maka bila kita buat macam tu untuk survival dalam beberapa tahun ini. Sebab tu kalau siapa nak pindah ke mana-mana pun, nak duduk ke Gunung Semanggol ke apa ke. Jangan jual rumah, jangan. Jual rumah besok kalau dah elok balik, patah balik kat rumah. InsyaAllah masa tu kerja Islam. Jadi, sistem tu memang kita kena ada. Sebab tu kita berkumpul ni, dan kita nak gabung dengan mana-mana lagi, sahabat-sahabat kita di luar, termasuk Indonesia. Indonesia pun dah mula dah. Jadi, kita gabung-gabung ni, kita akan sama-sama buat. Jadi, kita ni manusia yang nampak primitif lah, barter trade lah apa. Tapi kalau benda tu perlu, terpaksa, kita buat lah. Kan? Jadi, sebab tu sementara tu kita faham tu menidahkan, kita dedahkan supaya kita tidak terperangkap. Tiba-tiba dah jadi dah kan. Kita kena prepare lah. Ada 3-4 tahun lagi. Saya rasa 3 tahun atau 2-3 tahun lagi saya rasa lah. Kita boleh bergerak ni. Ini pun tak tahu ni berapa lama kita boleh buat ni. Mudah-mudahan kita doa lah, mudah-mudahan Allah butakan mata musuh-musuh kita daripada FB kita ni. Telinga dia Allah butakan, mudah-mudahan kita doa supaya kita boleh masih lagi. Sebab kita lemah lagi ni. Kita minta supaya Allah bagilah sikit extension sikit kan. Saya nampak dua Ustaz yang akan berlaku. Pada kajian-kajian yang saya tengok Ustaz cakap vaksin dengan digital currency. Untuk membuatkan kita Weather satu lagi. Weather tu mungkin kita kata dalam kuasa lain, tapi dalam kuasa negara kita sendiri. Kuasa negara kita dengan vaksin untuk meletakkan satu keadaan kita terdesak. Susah yang kita terpaksa ikut sistem dia. Betul. Tidak dinafikan. Memang dia buat kita ni, dia dah turut letak kita kat sudut dah. Kita tak boleh nak bergerak dah. Itulah Dajjal. Ikut telunjuk dia. Tapi jangan takut, kita dah duduk sudut pun Allah ada. Saya bagi contoh Gaza the best contoh lah. Gaza dah kena kepung dengan dia punya tembok tu. Kemudian dia buat terowong bawah tanah. Terowong tu besar kereta kancil tu. Ada yang umumnya lah, awam. Maksudnya kereta boleh masuk. Lepas tu dia bom, habis, tak boleh, orang je. Kemudian sampai 30 meter bawah tanah. Guna oksigen lah. Bawah 30 meter tak ada oksigen lah. Jadi, dia orang buat. Kemudian, timbul satu cerita, oleh kerana dia buat terowong, tembok kat atas, dia buat bawah kan. Maka, Amerika bagi duit kat Mesir, buat tembok, tapi bawah tanah. Gali, dan bukan dengan batu, dengan besi. Mana Mesir ada duit nak besi kan. Jadi, masa saya pergi masuk Gaza tu, dia tengah buat tu. Saya nampak, siang malam, pagi petang, dia buat, kita kata tembok ke bawah tanah ni. 30 meter bawah tanah. Sebab dia tahu, kalau lebih 30 meter, tak ada udara dah. Jadi tak boleh buat terowong lah. Kan? Jadi, masa saya nak keluar tu, saya pegang kawan tu. Dia ni Jabatan Perdana Menteri Gaza lah. Kan? Antara bagian keselamatan. Saya pegang dia. Saya kata, tu tengok tu saya kata. Dia orang tengah buat ni lah. Masa tu belum habis lagi. Nak buat tembok 30 meter bawah tanah dengan besi. Maksudnya besi. Bukannya konkrit saja, besi betul. Lepas tu dia kata, InsyaAllah, dia kata, Allah lebih hebat daripada dia orang ni. Jangan
Jangan takut, dia kata. Adalah caranya, dia kata. Saya pun peluk dia. Ya Allah, saya kata, iman kamu lebih kuat daripada iman kami di Malaysia. Dia bergantung pada Allah tu. Kita masih lagi fikir sebab. Masih lagi fikir fizikal lah, apa kan. Dia Allah dulu. Fizikal ni di bawah Allah. Apa berlaku? 2-3 minggu lepas tu ada flotilla. Saya pergi ke, masa tu saya pergi ke Perancis. Perjumpaan internasional punya flotilla ni kan. Masa saya tengah duduk kat hotel tengah rehat tu, adalah berita Euro punya TV lah. Dia buat sedikit apa dipanggil dokumentari ringkas. Apa cerita dia? Ini yang menarik ni kan. Saya punya Allah nak jawab lah soalan saya dekat Gaza tu. Dia tunjukkan orang Palestin Gaza, yang tembok tu dah siap semua, dah siap lah, besi semua. Kalau kita habis lah kan. Jadi tikus lah kita kan. Mati dalam lubang. Dia pergi tunjuk dah tu, kamera masuk sampai ke sempadan, sampai nampaklah besi yang tadi tu. Kan? Katalah terowong macam ni, besi kat sini, besi tu kan. Dia pergi potong besi tu semua, potong, pop, dia tarik keluar. Boleh buat senjata pula. Boleh buat rumah. Jadi besi tu diguna. Jadi kami tak ada besi, dia bagi besi, kita ambil lah. Nampak? Jadi Allah punya kuasa ni luar biasa, kita tak sangka-sangka. Ilham. Kalau kita dah, tak boleh dah, habislah aku. Habislah, kita cuma berdoa sembahyang hajat, mati gitu kan. Orang Melayu kita lemah kan. Tapi iman yang tinggi tadi, dia yakin. Dia fikir Allah bagi. Aku tak ada besi. Besi mahal. Bukan besi murah, mahal. Jadi, dia pun potong. Tak banyak potong, cukup orang masuk lalu cukup lah. Potong, pelan-pelan, pop, tarik kan, naik atas. Besi tu dia cairkan, dia buat bangunan dia buat apa ni, rumah dia betulkan, dia buat senjata dia buat bom, macam-macam. Gaza punya style lah. Jadi dia kata, Alhamdulillah, Allah ni memang maha hebat. Kita tak sangka. Survival kan. Orang nak, dia kata, don't worry brother, dia kata. And we have Allah with us. Allah is with us, dia kata. Bila Allah bersama kita, siapa nak kalahkan kita? Masalah kita hari ni, kita tak sama dengan Allah. Kita masih jauh dengan Allah. Itu masalah kita. Itu yang berkali-kali Ustaz kata, tauhid tu la ilaha illallah. Ya, so la ilaha illallah ni kena amalkan. Pengisian kita la ilaha illallah. Ni ada lagi, banyak lagi. Tapi ini baru mukadimah. Ada lagi, banyak lagi. Banyak lagi tuan-tuan dan puan, seperti yang muda-muda. Kita kena ada amalan. Amalan dan pengisian kita. Yang salah satunya zikrullah. Yang wajib jangan tinggal. Jangan pula la ilaha illallah sembahyang tak. Jangan. Sembahyang kena sembahyang. Yang haram kena tinggal. Tapi yang zikir-zikir ni, doa ni kita kena bagi mantap. InsyaAllah. Ada apa lagi tadi? Soalan lain lagi? Okey, insyaAllah. Jadi kita tangguh dulu. Kita insyaAllah boleh solat di sini. Susun. Kita solatlah sebahagian sana kan. Sebahagian semayang, kita akan semayang sinilah. Siapa yang nak solat, siapa yang nak jalan pun tak apa kan. Saya sendiri pun sebenarnya tak solat lagi ni, saya buat jamak sebab tak sempat tadi. Jadi Melaka, saya akan patah balik ke tempat lain pula lah lepas ni. Jadi dalam perjalanan lagi ni, insyaAllah. So kita tangguh dulu, kita baca doa Rabitah. Doa Rabitah ni kita bayangkan anak-anak kita, keluarga kita, jiran kita kan, supaya termasuk dalam doa ni. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lam anna hadhil qulub qad istamat ala mahabbatik waltaqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syariatik. Fasik Allahumma rabitataha wa adimuttaha wa hdiha subulaha واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحييها بمعرفتك وأمتها على شهادة في سبيلك يا الله إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمستضعفين والمجاهدين في كل مكان وفي كل زمن. اللهم انصرنا على تارك الدعوة وتارك التربية وتارك الجهاد في سبيل الله. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نعوذ بك من المأسم والمغرم.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم اجعلنا من المؤمنين حقا اللهم اجعلنا من المتقين حقا اللهم اجعلنا من المحسنين حقا اللهم اجعلنا من المقربين اللهم اجعلنا من الواسلين اللهم اجعلنا يا الله من المحبين اللهم اجعلنا من العارفين اللهم اجعلنا يا الله من الصديقين والشهداء والصالحين اللهم اجعلنا من المخلصين من الصابرين والشاكرين اللهم اجعلنا من المهديين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل دعانا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kita tangguh subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasanya ada makanan kat situ makanan apa? Makanan apa ni? Kita cana ya. Kita nak solat dulu ke nak makan dulu? Solat dulu Okey. Adakah sepatutnya Ustaz Rashid nak ke tempat lain ke? Tak apa. Boleh. So insya-Allah kita solat, tapi sebahagian yang tu yang perempuan makan dululah. Boleh. Hak perempuan dengan anak-anak makan dulu. Yang lelaki-lelaki kita siap solat dulu insya-Allah. Okey. Solat kat sini kita